kami buat adalah kanak-kanak umur 18 ke bawah ini, kami keluarkan daripada depo immigration yang secara relatifnya keadaan depo tahanan itu tak kondusif untuk kanak-kanak. Projek pertama kami adalah di Nilai, kami namakan sebagai Baitul Mahabbah, dan bulan ini, minggu ketiga, saya akan berada di Papar untuk meluncurkan yang kedua, dan tahun depan dengan peruntukan sebesar 10 juta yang telah diluluskan oleh Menteri Kewangan, kami akan wujudkan satu lagi di Sarawak dan satu lagi di Semenanjung. Sasaran kami 4. Jadi berdikit-dikit yang namanya kanak-kanak kami akan keluarkan daripada depo immigration supaya dia rasa suasana tempat dia ditahan itu, sementara proses penghantaran pulang kami uruskan dengan kedutaan yang berkenaan, maka pihak immigration, pihak rela akan memberikan penjagaan yang lebih baik kepada mereka dan mereka dapat merasai perbedaannya sekarang apabila kita memberikan tumpuan kepada perkara ini. Perkara ketiga, pada awal tahun ini, ketika kerajaan baru tertubuh, waktu itu 5 sektor ekonomi kritikal seperti peladangan, pertanian, perkilangan, perkhidmatan ini memerlukan anggaran 518,000 pekerja asing. Kita baru saja menghadapi masalah COVID dan untuk lonjakan ekonomi dibuat, 5 sektor ini mengatakan mereka perlu 518,000. KDN selain pada KSL sumber manusia, kami tampil dengan program rekalibrasi, bermaksud pekerja asing yang sudah sedia ada di sini, cuma tempoh permitnya tamat atau dia overstay, kami minta mereka munculkan diri, daftar bersama majikan dan kami berikan mereka pas lawatan kerja. Tan Sri, saya suka berkongsi dengan Dewan sehingga bulan Ogos dan September, kami telah pun berjaya membantu untuk mencapai keperluan 5 sektor ekonomi bertujuan untuk merancakkan kembali ekonomi dalam negara kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan ahli yang berhormat, terutama yang menyebut tentang peri pentingnya allowance anggota polis dikaji semula. Saya ucap terima kasih Damansara, Pendang, Segamat, Miri, apabila saya salah. Suka saya maklumkan bahawa Perdana Menteri telah mengarahkan supaya perbincangan diteliti semula di bawah sistem saraan perkhidmatan awam. Pihak polis telah pun mengemukakan cadangan atau formula kami untuk tujuan pelaksanaannya melibatkan anggota polis. Sementara itu diteliti, suka saya maklumkan bahawa allowance dan bayaran insentif sedia ada dalam pasukan polis itu terus berjalan. Misalnya kalau dia anggota pasukan Gerak Am, bayaran insentif tetap sebulan adalah RM400. Kalau dia pula melibatkan juruterbang PGU, pasukan gerak udara polis ini, bayaran insentif juruterbang itu sehingga RM2,000 ke RM4,000. Kalau dia anak kapal, itu RM400 hingga RM1,000. Begitulah kalau dia itu adalah pasukan pemusnah bom, insentif bulanannya sehingga RM100. Kami ada hampir 106 insentif, ada 5 yang tetap. Jadi hari ini Tan Sri, seorang constable, take home dia adalah sekitar 2,100 hingga 2,500. Kalau dia lance corporal, antara 2,400 hingga 2,800. Itu belum ada potongan apa-apa. Memang secara relatifnya rendah. Kerana itu, pihak pasukan PDRM dalam menyambut apa yang disebut sebagai sistem saraan perkhidmatan awam yang sedang diteliti ini, pihak polis telah pun mengemukakan cadangan kami. Dan andai kata di sana nanti melalui jawatan kuasa itu memperakukan, maka boleh saja kita melaksanakannya segera. Tan Sri Yang Di-Pertua, Ipoh Timur ada Tan Sri. ya. Ipoh Timur. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mohon patah balik ke isu berkenaan dengan tahanan immigration. Seringkali bila kita bangkitkan tentang tahanan immigration,
segolongan yang seringkali terlibat dalam bab ditahan ni adalah pelari-pelari dan kadang-kalanya didakwa ada UNHCR card, rupa-rupanya UNHCR cardnya palsu ke apa, dan waktu mereka bekerja. Saya nak linkkan, pautkan dengan arahan 23 Majlis Keselamatan Negara yang berkenaan dengan hak bekerja. Saya dapat dalam internet dan juga dikabarkan oleh pegawai-pegawai kerajaan berkenaan hasrat dan rancangan untuk olah atau tambah baik arahan 23 Majlis Keselamatan Negara untuk sekurang-kurangnya membuka ruang untuk pelari, pemegang kad UNHCR untuk bekerja. Sama ada, saya nak mohon sedikit pencerahan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan sama ada proses usaha hasrat penambahbaikan arahan 23 sudah selesai dan sekiranya belum, bila akan ia dimuktamadkan. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Potimo. UNHCR keberadaan di Malaysia tugasnya ada dua. Mendaftar pelarian. Betul lah, Timbalan Menteri ya. Timbalan Menteri luar itu teritori dia sebenarnya. Yang kedua adalah berusaha untuk menghantar mereka ini ke negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Baik. KDN, kami telah memulakan kerjasama dengan UNHCR. Tujuannya satu. Kami nak dapatkan data lengkap. Yang namanya pelarian di Malaysia ini, yang didaftarkan dan dah dapat kad UNHCR. KDN kami daftarkan juga. Kami gunakan sistem TRIS. Okay, di bawah immigration sebagainya. Tujuannya apa kita nak dapat data lengkap? Tujuannya kerana Majlis Keselamatan Negara dalam satu kertas dasar bersetuju untuk mengusahakan penyelesaian komprehensif terhadap isu pelarian ini. Mereka dah ada di sini, hakikatnya. Dan menguruskan mereka itu adalah satu tindakan yang betul daripada membiarkan mereka membawa diri dan menimbulkan pelbagai potensi masalah sosial, ekonomi, keselamatan dan sebagainya. So, apa yang kita setujui adalah kita akan facilitate mereka untuk mendapat akses kepada pendidikan walaupun bukan sekolah kerajaan. Kita akan memberi sokongan kalau ada inisiatif pihak swasta yang menyediakannya. Akses kepada kesihatan. Mereka manusia biasa, ada ketika sihat, ada ketika sakit. Ya. Akses kepada peluang pekerjaan. Di satu sisi, beberapa sektor menghadapi kekurangan tenaga kerja dan mereka ada di sini. Jadi, dia harus bermula dengan pengumpulan data yang kredibel. Jadi usaha itu sekarang berjalan dengan begitu baik sekali sebagai pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan. Saya ambil maklum termasuk arahan 23 yang disebut. Jadi bergerak ke hadapan, tekad kita adalah dalam pengurusan dan penyelesaian secara komprehensif ini adalah 3 perkara: pekerjaan, kesihatan dan juga pendidikan. Secara terancang, bukannya by default dia pandai-pandai nak buka warung sana, nak kerja sini, apa semua tak. Kita akan selaraskan yang itu. Itu reaksi saya kepada ni. Baik, tadi saya tengok pendang. Terima kasih. Tuan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri KDN. Saya nak menyentuh tadi banyak berkenaan dengan allowance. Allowance ini dia akan berubah. Dia tidak tetap sepertinya salary. Tapi walau bagaimanapun, saya nak pergi yang pertama dulu. Terima kasih kerana gabungkan kesesakan pemeriksaan di Tambak Johor. Jadi saya nak mendapat maklumat kesan daripada gabungan ini, berapa peratus kita dah reduce speed up the process tu ataupun kecepatan yang berlaku dalam kesesakan itu, kerana bila kita dapat data-data kesan yang daripada di segi peratusan, mungkin kita boleh laksanakan di CIQ yang ada pintu masuk seperti di Bukit Kayu Hitam dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, tadi mungkin tak sampai kot lagi kepada apa yang saya nak sentuh ni. Tadi allowance. Allowance ini saya rasa kena duduk bincang. Kerana adakah pasukan polis ini terikat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi kalau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dia tak boleh nak berubah banyak. Sebab pasukan polis ini dia lain nak dibandingkan dengan Perkhidmatan Awam. Kerjanya tidak ada waktu, shift, siang dia kena tidur dan sebagainya, malam dia, lepas tu terdedah kepada keselamatan, dilanggarnya, seperti polis trafik,
kadang-kadang orang langgar dengan motor, dengan apa semua. Ini perlu diberi perhatian. Sebab itu saya katakan tadi, bila elok-elok ini dia boleh berubah. Kena tengok berdasarkan kepada target-target tempat-tempat dia bertugas. Seperti kita tengok Johor Bahru, Seremban, Putrajaya, Kuala Lumpur, Ipoh, Pulau Pinang. Ini kita perlu melihat secara lebih terperinci untuk buat feasibility study supaya mereka mendapat orang kata kebajikan yang baik. Kita perhatian. Yang seterusnya saya selalu menekankan, kalau masih terikat dengan SPA, gaji polis ini. Jadi saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri KDN ini supaya kita pisahkan, jadikan Suruhanjaya polis, gaji polis ini untuk mereka mudah untuk mereka buat kajian untuk menaikkan gaji-gaji polis. Yang seperti yang saya cadangkan dalam ucapan saya, paling kurang 2,000. Sebab itu adalah angka yang relevan dengan keadaan permintaan yang supply yang sangat tinggi sekarang dalam semua sektor, termasuk barangan makanan dan sebagainya. Jadi kalau macam tu saya minta sebab di Singapura paling kurang basic 2,500 Singapore dolar. Jadi kita kena timbanglah sebab mereka terlibat dalam banyak benda. Ini pandangan saya Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Memang Pendang, gaji permulaan saya sebut dah tadi 2,100 hingga 2,500 konstabel. 2,000 dah ada. Sekarang praktis dia. Sekarang 2,100 tak masuk. Tak masuk allowance. Ya, tak masuk potongan semua, dah berjalan dah yang Pendang sebut tu. Lokasi tempat yang lebih kos sara hidup tinggi, umpamanya bandar dengan luar bandar, pinggir bandar, kita ada bayaran insentif mengikut lokasi dan tahap kesusahan. 500 hingga 1,500 dah ada. Jadi sama ada semakan gaji polis harus keluar daripada sistem semakan pemerintahan awam. Buat masa sekarang status quo. Sebab itu ketika Perdana Menteri arahkan 10 tahun tak disemak, masuk tahun ke-12 baru Perdana Menteri suruh semak, maka polis sebab kita sentiasa update, kita segera memasukkan syur kita. Baik. Penggabungan kaunter penjimatan 3 saat di sana sangat memberikan kesan besar. Baru ni dalam pertemuan annual Leaders Retreat Malaysia-Singapura, pihak kajian Singapura menghargai semua inisiatif yang telah kita jalankan. Mereka sendiri hargai perubahan-perubahan yang kita buat melalui pelbagai inisiatif. Jadi itu yang saya nak respon kepada Pendang. Sebelum saya buka arau, saya nak sentuh dulu. Biar saya jawab, biar saya berginjak pada satu tajuk lagi. Biar saya berginjak satu tajuk lagi. Gaji basic tadi ni, saya dapat maklumatkan baru RM1,045. Basic pre-basic. Sekarang saya jawab dalam parlimen pakai yang ni ya. 2,100, 2,500. Gantung dia dapat allowance kuartal satu tidak, itu basic dia. Baik. Sebab untuk saya, Yang Berhormat Pendang pun biasa jadi Perdana Menteri, biasa dipersiap oleh pegawai untuk jawab. Kita duduk 2-3 jam teliti baru kita boleh jawab. Jadi saya macam tu ya proses dia. Jadi pegawai bahagian sumber manusia sebut begini, saya sebut. Kalau ada cacatan dan Pendang ada maklumat lain, boleh maklumlah. Okey. Baik. Hal yang saya nak sebut berikutnya sebelum saya tengok Pendang Damansara. Yang kita belakang. Hal yang saya nak sebut ni adalah berkenaan dengan hal ehwal immigration yang banyak dibangkitkan ya. Baik, saya terima kasih Hulu Selangor, Padang Terap, Kuantan, Kanga, Bukit Bintang, Pasir Salak. Ini cerita tentang keberadaan warga asing di Malaysia yang dikatakan sebagai berlaku lambakan. Ini pertama, kerajaan kena akui, ya, keadaan itu wujud. Di bawah KDN apa dia? Warga asing masuk ke negara kita, kalau masuk sebagai pas lawatan sosial, tak ada salah apa, masuklah. Yang salah apa dia? Kalau disalahgunakan. Masuk untuk tujuan pas lawatan sosial, berakhir dengan dia tinggal lebih kat sini, dia bekerja di sini, dia berkahwin dengan orang sini, bertemu jodoh, tak ada masalah. Tapi kemudiannya tidak melakukan proses pendaftaran yang sah begitu. Jadi akibatnya itu satu kategori. Yang kedua, memang dia masuk dengan pelbagai jalan, tanpa dokumen. Itu juga masalah. Ya. Jadi lambakan-lambakan yang berlaku ni akibat membawa kepada mereka kemudian dilihat menguasai beberapa zon tertentu. Kalau pasal borong itu berleluasa.
Begitu juga kalau di negeri-negeri sana, berlaku yang sama juga. Mereka kuasai tapak peniaga dan sebagainya. Tapak peniaga ni PBT lah. Ya, kalau dia bagi kepada pemohon rakyat tempatan, dan bila rakyat tempatan sewa pula kepada pendatang ni, jadi berlaku kat situ. Satu, kenapa dia mendiami pula rumah flat dan sebagainya? Dia sewa dengan orang tempatan. Jadi dia ada demand and supply begitu. Ya. Jadi akibatnya bertambah. Baik. Dia timbul menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, dia timbul ketegangan berlaku. Di Pulau Pinang ada kes, di Johor ada kes, kita kesan. Walaupun belum sampai tahap yang sampai terlalu mencemaskan, tapi bibit-bibit itu ada. Kerana itu, saya cuma nak sebut bahawa di peringkat KDN, tentulah perkara-perkara enforcement kita buatlah. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan ahli parlimen. Bagi Januari tahun ini sehingga 18 Oktober, Jabatan Immigration kita telah buat 7,169 operasi. Dan kita tangkap hampir 20,000 kategori ini yang datang tanpa dokumen, overstay dan sebagainya. Kemudian operasi-operasi yang bila kita buat, dapat, kita tempatkan mereka di depo immigration. Kita hubungi pejabat kedutaan negara berkenaan supaya dia keluarkan travel document segera. Lagi lama kita letak mereka, lagi banyak kita berbelanja. Banyak mana? RM450 sebulan satu kepala makan. Jadi kalau 20,000, 30,000 itu memberikan beban kewangan kepada kerajaan. Pada masa yang sama, di pihak kerajaan negeri, di pihak kerajaan tempatan, kena juga ada pengawasan supaya di bidang kuasa kerajaan pusat dan bidang kuasa kerajaan negeri dan kerajaan tempatan itu dapat diselaraskan untuk hal ini dapat dibendung atau dikawal. Okey, itu berkenaan dengan immigration. Saya juga nak sebut Betul ini betul. Arau dan juga Kulim Bandar Baru bangkitkan isu mengenai pelancong Cina dan India. Yang Perdana Menteri. Saya ucap terima kasih kepada Arau yang memetik laporan audit negara 2018 yang mendedahkan lebih 100,000 pelancong dari pelbagai negara termasuk China dan India. Ini saya petik Arau sebut. Baik. Saya nak kait sikit pasal 2017 hingga 2018. isu pekerja asing. Laporan audit nanti sekejap. Ya, Jolun, sekejap. Saya tengah jelaskan Arau. 100,000. Baik. Pelancong yang masuk, warga asing yang masuk, sama ada dia gunakan, saya sebut tadi, dia boleh masuk dengan menggunakan pas lawatan sosial. 30 hari. Cina, warga Cina 30 hari, warga India 30 hari. Selepas 30 hari, dia keluar. Kalau dia tak keluar, maksudnya dia overstay. Okey. Masa dia masuk, kita ambil biometrik. Kalau dia overstay, terus dia masuk senarai hitam. Dia nak datang kali kedua, dia akan dikenakan NTL, not to land. Baik. Bagaimana lagi cara mereka masuk? Mereka masuk gunakan pas lawatan jangka panjang yang aktif. Seperti pas lawatan iktisas. Pas lawatan sosial iaitu suami atau isteri kepada warga negara. Mereka boleh duduk 6 bulan, mereka boleh duduk maksimal 5 tahun. Jadi kalau kita ambil 2017, 2018 tak keluar, mereka duduk sini 5 tahun. Tahun pertama mereka masuk, mereka tak keluar, tak ada rekod mereka keluar. Sebab mereka memegang pas lawatan sosial suami atau isteri. Ada diplomat, jumlah ni tak ramai. Pas pelajar sekarang immigration keluarkan, kalau dia belajar 5 tahun, 5 tahun lah. Kalau dia belajar 4 tahun, 4 tahun lah. Jadi kalau dia masuk 2023, dia takkan keluar 2024. Sebab pasnya 4 tahun. Jadi rekod kita mencantikkan dia tak keluar lah kalau kita ambil ukuran 1 tahun. Pas resident, kita keluarkan 5 tahun, tamat 5 tahun, kita boleh sambung 5 tahun. Maksimum 10 tahun. Pas resident talent, pas penggajian, selama majikan ada kontrak dengan dia berapa tahun, immigration keluar. Sebab kita pun di satu sisi ada digesa supaya melakukan ease of doing business. Talent yang diperlukan oleh majikan tempatan untuk mengembangkan perniagaan. Kalau talent itu ada dari luar, dia yang cari, kita facilitate dengan memberikan pas penggajian. Dan mereka bukan ada setahun, bukan 3 bulan. Mereka duduk lama selama kontrak majikan diberikan. Pas MM2H, Malaysia My Second Home, itu 5 tahun, renewal, boleh diperbaharui. Pas lawatan iktisas, pas lawatan kerja sementara dan pas-pas imigresen yang lain. Tuan Sri Yang Dipertua, demikian banyak pas lawatan
PAS yang diberikan itu membawa kepada sesuatu warga luar masuk bergantung kepada dia memegang PAS apa. Jadi kalau kita mengambil 1 tahun, jumlahnya tak sama. Hari ini setiap bulan, sektor pelancongan membawa 120,000 warga Cina setiap bulan ke dalam negara kita. Bagus dari segi ekonomi, tapi ada potensi dari segi ancaman keselamatan kalau kita tak berhati-hati. Jadi kita nak kena seimbang antara ekonomi dengan keselamatan. Sila Rau, nampak nak tanya berkelip tak berhenti. Yang ni yang Muhammad sebab jawapannya mungkin panjang. Kalau dia masuk 120,000 sebulan, jadi apakah kita ada data yang menunjukkan mereka keluar bila sampai tempohnya? Jadi termasuklah cerita yang telah dimasukkan 1.2 juta pelancong tidak keluar dan sebagainya. Sebab data ini kita bukan dapat daripada rambang, kita dapat daripada sumber yang boleh dipercayai. Tak apa, Yang Amat, kalau boleh bagi tahu apa yang boleh kita buat untuk memastikan mereka ini keluar. Lepas tu masuk balik, tak ada masalah. Kita nak negara ini dihormati. Yang Muhammad baru tangkap 20,000. 20,000 ini menunjukkan 20,000 ini banyak, Yang Muhammad. Jadi sudah pasti angkanya berganda-ganda. Yang saya nak cakapnya ni, boleh jawab bertulis minta apa, pasal UNSCR. Yang pertama saya minta supaya jawatankuasa yang bagi kad tu, polis, saya tak mahu sebutlah pangkatnya, tapi pangkatnya terlampau rendah. Kalau boleh pangkatnya assistant commissioner dalam tu, bukan pangkat inspektor ataupun sarjan. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, dia hantar pegawai yang rendah. Kalau boleh timbalan KSU duduk di situ. Sekarang ni saya nak tanya, kad mana yang sah? Yang dikeluarkan UNSCR dihantar yang bagi kepada depo immigration, itu besarlah sebab apa immigration minta. Tetapi yang dia keluarkan sendiri, Yang Amat di Jalan Bellamy itu, kita akan lihat, saya turun ke Padang lah, kalau boleh Yang Amat turun ke Padang. Dulu rumah dia tu sebelah rumah bekas Ketua Turuh Angkatan Tentera, saya tak pasti sekarang. Tapi kita nak beritahu bahawa di situ ada beratus taksi yang menunggu untuk mengambil orang asing yang datang untuk mendapatkan kad. Jadi apakah kad itu sah? Kalau kita di luar kita tak nampak, kalau masuk dalam tu beribu orang sedang menunggu untuk dapat kad. Jadi apakah kad ini sah? Kad immigration tu sah? Ataupun kad yang dicakit? Kalau yang Muhammad nak dicakit kad UNSCR, boleh pergi beli sekarang RM80 satu. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap perkara-perkara yang kita sebutkan? Dan akhir sekali Muhammad, apakah UNSCR tu sah berada di negara ini? Sebab dia berada di negara ini hanya menyambung kerja dengan pendatang Vietnam dulu. Tapi sekarang bila dia sambung kerja, apakah kita telah sahkan kehadiran mereka? Baik, terima kasih Arau. Yang pertama, bila pelancong luar masuk hari ini, kita selain pada kita wajibkan dia visa bagi negara yang memerlukan visa, dia pintu masuk kita ambil biometrik lah. Itu satu. Khusus untuk pelancong negara China, bagaimana elemen kawalan kita? Mulai 15 bulan 10, kita berikan mereka visa on arrival. Baiklah. Tapi chartered flight direct daripada China ke Kuala Lumpur. Dan chartered flight itu pula pelancongnya itu diuruskan melalui syarikat travel agent yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Itu elemen kawalan kat situ. Jadi mereka mohon visa. Jadi sekiranya lepas 30 hari, kalau dia ada sini 15 hari, 30 hari tak keluar, kita cari ejen pelancongan tu lah. Ejen pelancongan, kalau kita tarik lesen dia bimbang juga. Jadi elemen kawalan kat situ. Jadi dengan itu memudahkan kita. Satu, dia mesti chartered flight. Tak ada transit, direct flight. Dari China terus ke KLIA. Diuruskan oleh ejen pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Jadi katalah dia bawa 350 pelancong. Mereka juga sampai kita ambil biometrik. Dan dia mesti bagi kita itinerary, jadual lawatan sepanjang 2 minggu, 3 minggu melancong. Dengan itu kita boleh lakukan tracking atau pengesanan. UNHCR benar seperti disebut oleh Arau. Keberadaannya masa perang Vietnam dulu. Kerana Malaysia menjadi destiny kepada pelarian Vietnam. Jadi saya sebut tadi, bila bangsa-bangsa bersatu tubuhkan organisasi macam itu, tugasnya dua. Mendaftar dulu, kemudian cari negara ketiga. Tugas hakiki itu terus berjalan.
terus jalan. Jadi buat masa sekarang, apakah status keberadaan mereka? Status quo. Ya, kita ada bincang, tapi keputusannya status quo, mereka ada di situ. Jadi yang disebut tadi oleh Ara soal pengeluaran kad, saya cuma nak sebut UNHCR dia keluarkan kad dia. Polis ke pegawai kerajaan kita tak terlibat dalam pengeluaran kad oleh UNHCR, tak ada. Kita tak terlibat. UNHCR is UNHCR. Bahagian kita adalah pendaftaran refugees di bawah program TRIS. Sebenarnya program oleh pemerintahan sebelumnya kita kekalkan sebab niatnya adalah nak mendaftar. Jadi kita minta mereka teruskan sebab data itu membantu kita kalau kita nak laksanakan. Baik. Saya Tan Sri Dipertua, saya nak bergenjak pada tajuk yang berikutnya, Tanjung Piai. Tanjung Piai tak ada. Saya akan jawab bertulis. Balik pulau. Yang Berhormat Menteri, sebab saya ada satu balik isu pulau. Saya akan jawab berkaitan dengan bertulis. Yang Berhormat Menteri. Saya nak pergi kepada Padang Rengas. Padang Rengas, Menteri, dia isu bertanya pekerjaan asing. saya, Padang Rengas, dia bertanya saya, apakah langkah yang diambil kementerian bagi memudahkan pekerja dari Semenanjung yang ingin atau perlu berkhidmat di Sarawak dalam sektor profesional, industri dan perkhidmatan tanpa perlu melalui proses sama seperti pekerja asing? Jawapan saya adalah mengikut Akta Immigration bahagian 7 ada peruntukan khas bagi Malaysia Timur. Jadi Seksyen 65 ada kuasa-kuasa am pihak berkuasa negeri. Soalan yang ditanya itu sebenarnya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kita faham di bawah MA 63 kuasa immigration ada memperuntukkan sekian-sekian bidang kuasa. Kudat bertanyakan tentang ICQS di Kudat dan Bangi. Kudat ada? Kudat tak ada, saya skip. Saya akan bagi jawapan bertulis. Padang Besar. Padang Besar ada? Terima kasih Padang Besar kerana bangkitkan soal naik taraf baik pulih ICQS di negeri-negeri Semenanjung yang kata Padang Besar tidak dinyatakan dalam pembentangan belanjawan. Untuk makluman, sebenarnya ada dinyatakan dalam belanjawan. Banyak mana? 159.5 juta. Kemana diagihkan? Satu ICQS Wang Kelian. Itu 16 juta. ICQS Rantau Panjang itu 108 juta. Bangunan Sultan Iskandar itu 10.5 juta. Kompleks Sultan Abu Bakar, Tuas, itu 25 juta. Jadi bermaksud ada untuk tujuan naik taraf. Untuk makluman Padang Besar. Ya. Terima kasih. Ya. Lubuk Antu, rakan saya ada. Lubuk Antu, terima kasih. Dalam perbahasan membangkitkan soal sepatutnya ICQS di sempadan negara ini dilengkapkan dengan CCTV dan juga akses pada internet. Saya hargai. Maklum balas saya ialah Kementerian Dalam Negeri kita telah memperuntukkan 54.6 juta untuk perolehan CCTV bagi tempoh 3 tahun di 83 pintu masuk antarabangsa termasuk Lubuk Antu. Baik. Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ialah masing-masing 36 juta dan 18 juta. Ini termasuk dah ICQS Lubuk Antu. Manakala kelajuan internet pula di ICQS Lubuk Antu ialah selaju 30 megabyte sesaat di bawah mygovernment.net. Jadi saya fikir ini membantu Lubuk Antu untuk balik dan menerangkan kepada rakyat kawasan. Terima kasih Menteri. Rakan saya dari Syrian. Tempat. Saya skip. Rakan saya. Sorry. Saya ada bangkitkan beberapa isu tapi nampaknya tak ada apa dalam perhatian. Isu yang saya bangkitkan, terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Menteri, berkaitan dengan pelan keselamatan tindakan nasional untuk Women, Peace and Security. Saya ada bangkitkan betul dengan isu berkaitan dengan sempadan. Jadi saya harap dapat perhatian daripada Yang Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Rakan saya dari Tumpat bangkitkan soal setakat mana aspek jaminan keselamatan bagi anggota penguatkuasa kita, baik rela, immigration, polis, PGA di Tumpat. Saya nak sebut. Pertama ialah pos PGA di sebelah Tumpat sempadan dengan yang dipisahkan dengan Sungai Golok ada 5. Saya pergi awal tahun ini, keadaannya sangat dhaif. Perdana Menteri luluskan 45 juta untuk baiki 151. Sekarang dalam pembikinan, tapi kita siapkan yang di Tumpat dulu. 10 hari bulan saya akan turun untuk tengok balik pos Nibong yang menjadi pos kawalan penting barisan hadapan kerana nilai rampasan tahun lepas
di sepanjang Sungai Golok itu nilainya 39 juta ringgit. Dan tiada hari tanpa tangkapan dadah. Itu tagline yang popular. Jadi bila mereka balik bertugas, mereka balik di pos yang usang, panas, tak ada bekalan air, berdebu, tilam yang lapuk, itu semua kita tukar. Bila saya turun awal tahun ini, turun pun kena marah yang buat turun. Dia kata bol lah Muhammad Arif, menteri berapa kali dah mari sini, dia kata. Bol lah nak pelawak, dia kata. Dia buah lagu tu je. Jadi kali ini saya turun untuk bagi perubahan, berharapan. Tak besar mana pun kos yang kita, tetapi terabai sekian lama. Jadi 10 hari bulan insya-Allah kalau mau panjang saya akan berada di situ untuk menyampaikan. Selain daripada itu tentunya jawatankuasa sempadan kita sekarang itu nanti akan diumum oleh kementerian yang berkaitan. Soal perancangan yang tadi ICQS Rantau Panjang itu termasuk elemen Sungai Golok itu akan ada jambatan baru antara kedua-dua negara. Pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Sri Tavisin baru-baru ini, lawatan kerja 2 hari, bertemu 4 mata dengan Perdana Menteri. Antara perkara yang ditumpukan adalah jambatan baru Rantau Panjang Sungai Golok. Jadi itu antara perkara yang kita bagi keutamaan untuk makluman tumpat reaksi saya kepada aspek keselamatan yang dibangkitkan. Terima kasih Menteri. Cuma saya nak bangkitkan juga di sini berkenaan dengan keadaan imigresen di Pengkelan Kubu. Kalau nak banding dengan Rantau Panjang pun tak boleh banding. Nak banding dengan Bukit Kayu Hitam lagi teruk. Jadi saya juga harap ini dapat diberi perhatian. Terutama kerana melibatkan unsur-unsur penyeludupan barang sara hidup harian yang merupakan perkara yang sangat popular sekarang. Jadi kita dalam negara tak cukup tapi barang kita ada di luar. Jadi keperluan kepada gerakan ini dibuat oleh pihak kementerian. Terima kasih. Tidak syak lagi. Ancaman kepada kawalan sempadan selain daripada penyeludupan dadah, penyeludupan manusia, penyeludupan barangan perlu, penyeludupan senjata api. Itu antara cabaran yang sering dihadapi. Kerana itu saya ucap terima kasih perhatian dan yang berhormat. Isu yang lebih kritikal untuk makluman kita adalah kita ada 141 pintu masuk yang diwartakan. KLIA 1, KLIA 2, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, itu betul. Tapi kita ada ratusan jalan tikus. Takrif jalan tikus, jalan yang negara kita tak wartakan, negara jiran pun tak wartakan. Dan jalan tikus yang paling banyak bagi Semenanjung adalah 3 negeri utara. Perlis, Kedah, Kelantan. Dan itulah ancaman terbesar kepada pasukan keselamatan dari segi kawalan sempadan. Lawas, rakan saya dari Lawas, kalau tak ada saya skip, saya nak bagi yang Padang Terap. Rakan saya dari Padang Terap bertanyakan tentang ICQS Durian Burung. Apakah termasuk dalam proses naik taraf kemudahan kompleks imigresen? Saya nak maklum di sini bahawa semakkan kementerian setakat ini tiada projek berstatus naik taraf kemudahan kompleks di situ kerana angka travelers atau pengembaranya itu dianggap sebagai tidak terlalu tinggi. Buat masa sekarang, komponen yang ada, keperluan utama adalah untuk menaik taraf pos kawalan dan pembinaan blok baru di Wang Kelian yang saya sebutkan tadi, yang diluluskan pada 8 Jun. Buat masa sekarang, di Durian Burung yang berhormat, belum termasuk dalam senarai itu. Saya ada rencana untuk ke sana dalam masa terdekat. Saya akan hubungi dan maklumkan pada yang berhormat untuk dapat ikut serta tengok sendiri. Itu salah satu daripada 141 itu masuk. Tebrau tak ada. Saya skip sekarang pada isu warga negara, Tan Sri. Bermula dengan kes Suryana Kempe, isteri warga negara Malaysia kahwin bertemu jodoh orang asing. Anak lahir di luar negara. Anak itu ikut warga negara bapa. Bukan ikut warga negara mak, walhal mak adalah warga negara Malaysia. Suryani Kempe bawa ke mahkamah. Mahkamah tinggi menangkan Suryani Kempe. Mahkamah tinggi kata, bapa adalah juga ibu. KDN rayu. Mahkamah rayuan kata, bapa, ibu. Sekarang di Mahkamah Persekutuan. Tunggu. Sementara itu, kementerian terus melangkah ke depan dengan
mengangkat cadangan untuk melakukan pindaan kewarganegaraan. Itu spesifik di bawah perkara 14(1)B. Kita bercadang untuk memasukkan ibu atau bapa atau kedua-duanya sekali untuk membolehkan anak itu mendapat gelar warga negara. Tapi yang namanya pindaan perlembagaan, kita tidak hanya menyentuh satu itu. Kita bercadang untuk memasukkan beberapa pindaan lain. Kementerian telah melakukan libat urus dengan ahli-ahli parlimen dari blok sebelah sana juga saya rencanakan dalam masa terdekat sebelum kita bentangkan pindaan ini. Baru 2 hari lepas, 3 hari lepas, kita telah membentangkan pada Majlis Raja-Raja kerana aturannya begitu. Dalam pindaan menyentuh tentang hal kewarganegaraan, Majlis Raja-Raja, kita kena taklimatkan, Kerajaan Sabah Sarawak juga mesti kita libat uruskan. Sekarang semua proses itu telah kita patuhi. Kita akan membentangkan kepada mesyuarat Jemaah Menteri dan seterusnya Peguam Negara akan melengkapkan draft. Dan bila dibentang di sini, kalau pindah perlembagaan, kita kena dapat sokongan 148 Tan Sri, baru boleh jalan. Kalau kita dapat sokongan 148, bermaksud kes macam Suriani Kempen itu boleh terus anak itu nanti mendapat taraf warga negara melalui kuat kuasa undang-undang. Sebab perlembagaan ini, jalur untuk menjadi warga negara itu dia ada 3. Yang pertama, kuat kuasa undang-undang. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, naturalisasi. Jadi dia bawah perkara 14, perkara 15, perkara 16, perkara 19, perkara 30. Itu adalah pasal dalam perlembagaan mengenai warga negara. Jadi kita akan kemukakan cadangan pindaan itu. Ahli yang berhormat diundang, dijemput untuk memberikan pandangan, komen, kritikan, penambahbaikan. Pada akhir perbahasan kita akan mengundi. Jika sekiranya kita melepasi 148, sekurang-kurangnya isu kewarganegaraan ini dapat kita selesaikan dulu. Kalau kita tak boleh dapat semua, kita tak tinggalkan semua. Jadi selesaikan dulu perkara-perkara yang kita anggap menjadi keutamaan. Saya alhamdulillah sejak hal ini saya gariskan dalam sidang Februari lepas, saya telah memberikan garis masa dan alhamdulillah kerana dukungan kuat daripada pegawai-pegawai di kementerian dan pegawai-pegawai termasuk daripada portfolio perundangan dan sebagainya, kami berjaya dan engagement dengan Parliament Select Committee di bawah YB Puchong dan juga YB Selayang juga saya telah libat uruskan dan kita akan kemudiannya membentangkan perkara ini. Bukit Bendera. Tak ada ya? Tak ada Bukit Bendera, saya akan jawab secara betul. Itu isu warga negara. Tan Sri, saya juga nak sebut berkenaan dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Saya ucap terima kasih banyak sahabat saya daripada Kota Baru. Tan Sri, berkenaan dengan warga negara. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Khabarnya daripada NGO-NGO di luar sana yang telah dilibat uruskan, tahniah kepada KDN dalam libat urus dengan NGO berkenaan dengan potensi nak pindah perlembagaan berkenaan dengan apa yang dibincangkan tadi. Saya dengar adanya kurang-kurangnya lah 8 pindaan yang bakal dibawa, dikemukakan kepada Dewan Yang Mulia ini. Sudah tentu kita dapat banyak feedback yang adanya yang diterima bulat-bulat, adanya yang dapat tentangan daripada golongan NGO dan sudah tentu kalau kita libat uruskan ahli-ahli yang berhormat di sini pun ada ramai yang tak boleh nak setuju dengan kesemua 8 yang mungkin dikemukakan. Saya nak tanya sama ada pihak kementerian punya hasrat untuk decouple. Misalnya katakan kalau perkara nombor 1, pindaan nombor 1, pindaan nombor 2 diterima sangat elok, tak ada tentangan, baik kita fokus ke pindaan pertama, pindaan kedua dan kita letak tepi yang lain dulu. Sama ada hasratnya untuk decouple atau kita pecahkan 8 pindaan dan fokus ke yang boleh kita menangkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Puan Timo. Soal libat urus terutama dengan kumpulan masyarakat sivil NGOs ataupun distinguished individuals yang memang passionate dengan isu warga negara, saya sendiri berkali-kali tak terhitung sama ada mereka jemput saya atau saya jemput mereka
berjumpa. Saya tak ada masalah. Mereka boleh bagi pandangan, saya dengar. Ada pandangan mereka, saya catat. Ya, ada pandangan mereka, saya berikan penjelasan. Ya. Jadi saya faham daripada cadangan 8 itu apa yang paling sensitif pada mereka. Umpama isu stateless child. Okay? Dan saya sampaikan kepada mereka, isu stateless child ni anak yang terbuang, anak yang tak ada identiti sama sekali. Ya, kalau ikut perlembagaan sekarang, anak itu melalui kuat kuasa undang-undang adalah warga negara. Saya jelaskan kepada mereka. Ketika perlembagaan ini dibuat, tahun 1950-an. Betul Daman Sarah? 50-an. Waktu itu negara belum berdepan dengan isu illegal immigrants, refugees, kebanjiran, pendatang, belum. Jadi keadaan sekarang, katalah analoginya, seorang ibu pelarian dari Rohingyas bertemu jodoh dengan illegal immigrant dari Indonesia, bertemu jodoh, anak lahir sekarang. Ibu tak ada dokumen, bapa tak ada dokumen. Ikut perlembagaan sekarang, anak itu melalui kuat kuasa undang-undang adalah warga negara. Jadi kita angkat syur, itu akan dibahas di sini. Kita kata anak itu harus didaftarkan dulu dengan pusat jangkaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Biar Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memasukkan permohonan, harus ada elemen pemeriksaan, siasatan dan sebagainya. Jadi daripada jalur kuat kuasa undang-undang untuk mendapat taraf warga negara, kita kata jalur pendaftaran. Dia masih ada ruang. Saya jelaskan. Yang ini yang menjadi antara perkara yang susah nak diterima oleh sebahagian daripada NGO. Tapi soalnya, saya ada tanggungjawab untuk menerangkan pada akhirnya terpulang ahli parlimen yang akan memberikan dukungan atau tidak. Saya harus bentangkan dan beri justifikasi. Ya, soal warga negara ini, Tan Sri, anugerah yang tertinggi. Dia ada dengan tanggungjawab dia kepada negara dan negara ada tanggungjawab terhadap dia. Itu hal yang kita nak uruskan. Minta penjelasan. Sila. Terima kasih Ibu Menteri. Saya dengar apa yang disebut tadi berkenaan dengan memang wujudnya di luar sana permintaan supaya dikaji semula supaya kita dapat fine tune peruntukan yang akan dibawa untuk pindaan perlembagaan persekutuan kelak nanti. Itu satu yang baik. Tapi saya juga dengar daripada Yang Berhormat Menteri bahawa di dalam masalah-masalah yang boleh dibangkitkan disebut bahawa ruang akan diberikan supaya masalah yang mereka kemukakan itu memang ada prosedur untuk ianya ditangani dan sebagainya. Soal yang berbangkit adalah adakah ruang yang tersebut itu akan juga termasuk dalam pindaan yang dibawa ataupun adakah itu dari segi tadbir urus atau bagaimana caranya. Kerana kalau ianya tidak dicerminkan di dalam pindaan-pindaan yang dibawa, maka ruang yang disebut itu memang tidak diutarakan untuk ditimbangkan semasa kita buat pertimbangan sama ada ataupun tidak kita nak luluskan apa yang dibentangkan sebagai pindaan kepada perlembagaan. Boleh saya dapat penjelasan? Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Saya sebutkan tadi, isu warga negara ini dia ada 3 pintu. Kuat kuasa undang-undang, pendaftaran, naturalisasi. Itu dalam perlembagaan persekutuan. Tapi yang namanya undang-undang berkaitan warga negara bukan satu-satunya perlembagaan persekutuan. Ia didokong kemudiannya Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Sarawak, Registration of Birth and Death Ordinance Sarawak, Akta Pendaftaran Negara, Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan Perceraian, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri. Senarainya panjang. Akhir sekali adalah Akta Immigration 55, Akta Pasport. Ini semua sekurang-kurangnya ada 3 yang merupakan undang-undang yang bersifat menyokong, iaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Akta Immigration, Akta Pasport. Bermaksud perlembagaan itu memberikan prinsip tentang huraian tawar ke negara, hak dan sebagainya. Tetapi undang-undang yang kita laksanakan dan terima pakai untuk tujuan meluluskan isu kewarganegaraan itu turut diapit oleh berbelas-belas lagi akta dan peraturan. Jadi hal yang disebut oleh rakan saya dari Damansara, apakah kita akan cerminkan di situ? Ia mungkin tidak dalam bentuk pindaan terhadap perlembagaan, tetapi terhadap undang-undang sokongan. Sebagai pengamal undang-undang, rakan saya daripada Damansara tahu, untuk meminda perlembagaan ini, kita melakukan silang semak dengan 840 akta yang ada dalam negara kita. Yang kita lulus ni, jumlah akta 840 dalam negara kita.
KDN kami kawal selia 53 daripada 840. Dalam melakukan pindaan perlembagaan warga negara, kami juga semak dengan amalan baik negara-negara luar. Sama ada negara Commonwealth macam kita ataupun non-Commonwealth. Kemudian kami kemukakan pula justifikasi yang kuat. Sebab itu ketika dibuat pembentangan kepada Majlis Raja-Raja, maklum balas yang kami terima itu rencam dan pelbagai. Sehingga petang semalam pun, pagi semalam pun, masih lagi Ketua Setiausaha Kementerian saya dan juga Peguam Negara berjumpa lagi dengan Raja-Raja Melayu untuk memberikan penjelasan dan menambil input tambahan. Jadi proses itu sangat panjang. Saya nak sebut kepada Damansara, perkara yang saya sebut awal tadi, apakah ianya akan dicerminkan melalui pindaan perlembagaan ataupun kita akan masukkan dalam mana-mana pindaan akta atau peraturan yang sedia ada. Itu kita akan muktamadkan selepas daripada ini. Boleh saya satu soalan tambahan, Tuan Speaker. Jadi apa yang disebut ada dua cara yang kita boleh buat, yang Bapak Menteri, di mana kita boleh buat pindaan kepada perlembagaan. Cara kedua, seperti mana yang Berhormat Menteri sebut, ada undang-undang sampingan yang mendukung apa yang dibawa melalui pindaan ini, dan prosedur tersebut ditentukan di situ. Jadi kita boleh buat melalui keadaan itu juga. Mungkin apabila bil ini diketengahkan, dibentangkan, maka boleh dihuraikan di situ untuk peruntukan baru di mana kita pindah perlembagaan. Kalau ada ruang dari sudut prosedur dia, undang-undang yang sedia ada yang mana akan mendukung prosedur itu, jadi dapat kita halusi peruntukan itu untuk pastikan yang ini konsisten dan memang kita dapat lihat pembaruan yang kita ingin bawa melalui pindaan-pindaan ini. Itu satu cadangan yang boleh saya kemukakan kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Setuju. Menteri, boleh tambahan sikit jawab sebakul lah. Dia ini memberi fokus kembali kepada pindaan perlembagaan yang mungkin bakal berlaku. Contoh yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan warga negara Indonesia yang bekerja di sini, Rohingya kerja sini, temu jodoh, ada anak. Dan dalam konteks itu sebenarnya di sebaliknya ada keadaan yang sama di mana digunakan istilahnya foundling. Bila foundingnya, dia memang mungkin mak dia, pak dia Rohingya atau Indonesia. Tapi kita tak tahu sebab dia founding dan yang telah dimasukkan ke dalam baby hatch. Di situ sekiranya mereka yang lahir telah ditinggalkan oleh mak pak mereka dalam baby hatch, macam mana bayi itu dapat... Saya kira Ipoh Timur itu sudah detail. Ya. Sebab kalau kita bincang dalam bil itu tak ada lagi, we'll be wasting our time. Faham. Cuma mohon dipertimbangkan unsur-unsur ini dan semua ahli dewan ini kita sangat dengan tangan terbuka dan hati terbuka untuk dilibat uruskan. Terima kasih. Tak ada masalah founding baby atau anak kecil yang ditemui. Serah kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, buat aduan polis, siasatan dibuat, kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat lah yang mengambil tanggungjawab mendaftar anak itu dengan Jabatan Pendaftaran. Itu prosesnya. Yang Berhormat Menteri, itu prosesnya yang kita cadangkan dalam pindaan. Menteri. Seri Gading. Okey, terima kasih Menteri. Tuan Speaker, soalan berkaitan dengan warga negara. Ayah orang Malaysia, maknya orang Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, belajar dan sebagainya, tapi sekarang mohon untuk jadi warga negara. Bagaimana prosesnya? Adakah mudah? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tadi mungkin saya terlambat sikit sampai perasaan hujan lebat untuk permohonan Seri Galing. Kalau dapat jawapan bertulis pun tak apa, nanti saya akan maklum. Terima kasih. Seri Gading dalam semakan saya tentang Balai Polis Parit Raja. Dia penduduk dia 95,000. Ya. Saya hafal itu Seri Gading sebelum masuk Dewan ni. Saya semak nak pastikan ada masuk dalam rancangan strategik PDRM atau tidak. Kemudian barulah kita kemukakan pada rolling plan rancangan Malaysia. Saya akan jawab secara bertulis yang itu. Jadi, sorry. Sedikit saja Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali saya nak puji kerana saya lihat daripada bab SOP ataupun birokrasi permohonan kewarganegaraan telah pun dibaik pulih di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri, dan saya lihat setiap kali saya tulis surat janji adalah balasan, dan itu jauh beza kerana sebelum ni tidak ada tindak balas langsung. Cuma ada beberapa lagi surat yang telah diutarakan. Cuma saya berharap dapat
dipertimbangkan kes-kes yang jelas, yang berperlembagaan. Cuma walaupun saya ada utarakan perkara ini, ia tidak menafikan penambahbaikan yang jelas berjaya dilakukan, yang saya rasa wajar dipuji. Terima kasih. Baik, Terima kasih rakan saya dari Muar. Coming from Muar is always a compliment to me. Terima kasih banyak. Ya. Tan Sri, Saya akan buat sewakan betul-betul kalau ada lagi kes yang diangkat. Bukan saya dari Muar. Meja saya pastikan dengan pegawai kementerian kalau ada yang diangkat oleh ahli parlimen sebelah sini atau sebelah sana. Arau pun baru saya terima juga permohonan untuk bantu rakyat kawasan dia. Ya, dia kalau bantu untuk luluskan semua tak ada masalah. Bantu duit je saya akan tulis itu, rujuk kepada Arau balik. Dia lebih keupayaan. Saya mesti berlaku adil. Adil artinya melakukan satu perkara kena pada tempatnya. Jadi kalau buat duit saya kena serah balik pada Arau, tapi kalau kelulusan yang bawah tu saya percepatkan. Itu tak ada masalah. Baik. Yang Mohd Menteri, tumpang tanya atas soalan Seri Gading tempat saya balai polis tu, boleh? Balai Polis. Nak Nanti Ipoh Timur, sebab saya dah buka Ipoh Timur 4 kali. Okey. Saya nak selesaikan untuk rakan saya Kota Baru bertanyakan tentang akta hasutan yang berbangkit. Apakah kerajaan berhasrat untuk memansuhkan akta hasutan? Apakah akan kaji kesesuaian pemakaian? Saya jawab baru ni ketika MQT menjawab soalan paguh. Saya guna pakai yang sama. Of course, bahagian pertama reaksi saya adalah dari segi Perlembagaan Persekutuan, perkara 10, dan saya akan ulangi perkara 10 itu kebebasan bersuara, berhimpun. Kebebasan bersuara bukannya suatu yang bebas, dia ada limitasinya. Kemudian dia ada 3 akta yang kita guna pakai sekarang ini. Akta komunikasi, kanun keseksaan. Kedua-dua akta ini tidak membolehkan tangkapan dibuat. Kita baru tahu sebagai pengamal undang-undang, kalau ada aduan dan polis invoke akta ini, pilihan yang ada adalah kita saman dia orang datang. Kemudian polis kena minta order to investigate. Jadi dia ada beberapa kekurangan, limitasi kepada pasukan polis. Kerana proses itu kalau mengambil masa, kalau aduan tu melibatkan sebarang siaran dalam sosial media, biasanya dia dah boleh padam dan sebagainya. Pada time dia rujuk kepada MC, semua evidence hilang. Itu antara kekangan. Saya percaya sahabat saya dari Pagoh, Larut yang pernah duduk di sini memahami kekangan yang sama. Jadi akta hasutan itu yang 2 yang tadi disebut non-seizable. Okey. Jadi yang membolehkannya adalah akta hasutan. Itu pun Jemaah Menteri membuat satu keputusan. Ya, kalau melainkan membabitkan institusi raja, mencela, memfitnah, mempelekeh, ya, menghina institusi raja yang mengikut perlembagaan itu dilindungi sifat dan kemuliaannya, maka barulah akta hasutan itu diguna pakai. Tapi bagi perbezaan yang biasa, masih lagi guna pakainya adalah 2 akta sedia ada. Terima kasih. Silakan. Terima kasih sahabat saya Menteri KDN. Memang apabila Yang Berhormat berada di sebelah sana lah, tidak sebagaimana Yang Berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ni dulu. Masa dulu, akta hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita nampak, memang kami sebagai pengamal undang-undang pun apabila membela kes yang dituduh di bawah akta hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan, terutamanya oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang dianggap bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Jadi pada dasarnya saya nak dapat kepastian, adakah akta hasutan yang begitu lama yang dulu disebut oleh rakan-rakan Yang Berhormat sendiri, Undang-Undang Hutan Rimba, Undang-Undang Draconian. Ramai kawan-kawan saya termasuk Damansara boleh mengesahkan perkara ini. Ini dikatakan di sini. Jadi apabila menjadi kajian, adakah, to be fair to you, adakah kerajaan mempunyai intention, ada niat untuk mengkaji supaya akta ini tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana pihak penguatkuasa? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Terima kasih. Kota Baru.
Kota Baru di sana, saya di sini baru beberapa tahun kebelakangan je. Sebelum ni kita sama-sama juga. Tahun 99, Barisan Alternatif kita sama-sama. 2004, bila kita buat manifesto, kita sama-sama tulis ayat yang sama. Menghapuskan undang-undang drakonian, itu ayat sama. Ya. Betul tak? Jadi, ketika Yang Berhormat ada di sini, Menteri Undang-Undang, saya nak tanya kepada Yang Berhormat balik. Ketika Yang Berhormat memegang Kementerian Undang-Undang, ada Yang Berhormat angkat kertas kabinet, cadangan untuk meminda? Ada. Kalau ada, saya nak pergi cari lepas ni. Ada tak Yang Berhormat mengangkat cadangan yang sama untuk memansuh atau menggubal Akta Hasutan 1948? Jangan cuba saya nak tanya yang tu. Ada. Jangan denial syndrome. Tak ada tak? Adakah Yang Berhormat sekarang ni Ada atau tidak Yang Berhormat masa berada di sini mengangkat Saya tanya tindakan yang saudara, sama? jangan tanya saya balik. Saya Boleh. tanya saudara, saya tanya Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat Ya. juga. Kami ada intention tapi tak sempat melakukannya. Baik. Intention ada. Baik. Dan bukan di bawah bidang kuasa Menteri Undang-Undang. Terima Ya. Ya. Kalau dah Jawapannya sama-sama bagilah kami peruntukan. ada intention. Jawapan saya pun kami ada intention yang sama. Boleh beritahu bila? Dalam jangka masa Baik. lama. Boleh Yang Berhormat beritahu bila intention tu mula tumbuh pada Yang Bila Berhormat? kami memerintah, InsyaAllah bila Kami kami berada memerintah, sebelah kami sana, akan kami pindah. akan buat pindaan itu. Baik. Kami akan hapuskan. Jadi Yang Berhormat tunggu dulu untuk berada di sini. Saya akan tanya soalan yang sama pada Yang Berhormat. Ada. Yang Berhormat. Baik, Yang baik. Berhormat. Ya. Baik. Yang Berhormat, Berhormat. Datuk Nanti, Seri. nanti saya bagi Arau. Saya bagi selesai ni sikit. Saya kata dulu. Nak kejap. Bukan Yang Berhormat. Jangan jawab macam tu, tak manis. Tak? Cakap kata akan melaksanakan. Soalan Tapi ditanya. yang ni, dia memerintah berapa tahun, setahun tak sempat. Yang Berhormat, Saya baru 11 bulan. Yang Berhormat dah merancang. Saya baru 11 bulan. Dah Yang merancang. Berhormat Arau lagi lama. Saya nak tanya Yang Berhormat, bukan sekarang ni Akta Hasutan ni bukan saja dikurangkan, tapi ditambah. Apa dia 3R? Yang Berhormat, 3R ni macam hasutan juga. Kita tak tahu apa 3R. Kita sekarang ni nak bercakap tak berani sebab apa? Takut 3R. Jadi kata hasutan sekarang ni ditambah dengan 3R, Yang Berhormat. 3R ni istilah kita lah. Nah, istilah sains politik artinya politik identiti. Kita buat parti politik, identiti bangsa. Kita buat parti politik, identiti agama. Itu cerita dia. Tak ada salah apa. UMNO masukkan tujuan UMNO ditubuh untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Noktah. Tak ada masalah. Undang-undang tubuh, Akta Pertubuhan lulus, pas. Quran, Sunnah, Ijma' ulama, qiyas, sumber tertinggi. Masukkan permohonan Akta Pertubuhan, tak ada masalah. Kami, keadilan untuk semua. Selesai. Amanah, rahmatan lil alamin. Selesai. Identiti. Laksanakanlah sebagai selling point kita. Tak ada masalah. Yang menjadi masalah. Terima kasih. Nah, bila Terima saya nak kasih, jawab, Muhammad. bagi peluang Tapi dulu. saya nak beritahu, Arau, bagi Akta peluang. Pertubuhan ni dibuat Payahlah. sebelum Arau. 3R ni baru ya. Dah. Dia tak ada masalah. Arau. Yang tak boleh saya kata. Peranti ni baru ya. Yang mana? yang tak boleh saya kata ialah apabila politik identiti yang kalau kita perjuang kita nak bangsa kita maju berjaya, tak ada masalah. Ya. Cuma dalam jalan untuk itu timbul ke perkara yang saya dah ungkap pada jawapan yang lepas. Saya tak mau ulang. Ya. Perkara yang menyebabkan keadaan yang tidak harmoni. Jadi tugas hakiki Kementerian Dalam Negeri ini keamanan dan ketenteraman awam. Ya, jadi gitu. Betul saya tak mau berpencak silat dari segi politik. Saya kata tugas kita ke depan nanti adalah bila kita nak berlawan dari segi memperkenalkan dasar program kita. Menarik rakyat dengan cara itu. Dengan cara, bukan dengan cara pilih kawan ini masuk neraka. Tak boleh lah. Hatu ya. Saya kata. Ya. Contohlah. Macam Ketua Pemuda PAS SEK. Itu fakta. Siapa yang sebut Ketua Pemuda PAS bahagian SEK. Kawasan SEK. Lepas itu dia tarik balik. Dia tarik balik dah pun. Betul dia tarik balik. Menteri, ini Baik, ya PAS bagi saya jawab bahagian dulu. boleh, Betul dia tapi- tarik balik. kenapa nak timbul lagi? Benda dah tutup. Ulang perkara yang dah tarik Dia dah minta balik. maaf. Ya Muhammad, spesifik. Soalan spesifik. Sebagai contoh, ya. Boleh, soalan spesifik. Saya sebut. Ya. Duduk loh, ni floor saya. Saya hormat bila sana tanya, saya duduk. Bila saya sebut, bila saya peluang saya, bagilah. Ini saya sebut fakta. SEK.
Itu fakta. Sebab itu keluar arahan parti supaya dia jangan teruskan. Baguslah tu. Tapi tak memadam bahawa dia mengungkap. Ya, yang di Pertua Pas kawasan Padang Serai berkhutbah di Masjid Taman Selasih. Kak Wan, rujukan dia Matang Pau. Kalau nanti rang undang-undang 355 dibentang, Kak Wan jangan tak sokong. Kalau tak sokong, kubuk Cina, jerat Cina. Khutbah captured crowd dalam masjid. Apa pilihan kita? Kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi yang ini kena ada batasan undang-undang mengawalnya. Ya saya sebut. Ya. Boleh. Kerana itu saya tak mau prolong lah sebab rekod polis terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Itu cuma contoh-contoh. Ya, Boleh. jadi selalunya dilontar dulu. Pulau Pinang habislah Islam sebab azan tak boleh. Tapi bila esko agama waktu itu Datuk Malik tegur, terus orang yang sama minta maaf. Salah. Jadi hal ini berterusan. Jadi konteks istilah Arau tadi 3R. Nah, saya katakan bahawa mengamalkan politik identiti, kalau kita tegak di atas landasan itu tanpa menyentuh istilah yang saya contohkan tadi, itu tak ada masalah. Boleh. UMNO politik identiti Melayu itu dah sejak 1946. PAS dan Islamnya sejak 1951. Tak apa. Cuma bila pertembungan politik berbeza tu, beza politik dikatakan beza akidah, itu masalah. Yang itu masalah pada saya. Boleh, Yang Amat? Kerana itu Spesifik. dalam penggulungan ini, sorry. Soalan spesifik. Sila. Okey, terima kasih. Yang lain tolong duduk. Terima kasih. Bagi pengarah batas. Saya mengakuilah apa yang disebut oleh Yang Berhormat tu ada fakta-fakta dan sebagainya. Cuma bagi kita, penguat kuasa undang-undang tidak boleh dibuat secara double standard kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Spesifik saya nak tanya. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik yang berada dalam dewan ini jugalah. Saya baca secara verbatim sebagaimana disiarkan dalam quote. Selain itu, saya harus mengakui jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas, adakah itu salah? Di sana mereka mengatakan anda tidak boleh minum, tetapi selagi Pulau Pinang masih kekal, anda boleh minum seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, lebih penting dalam gelombang hijau ini, mereka melihat kuil kamu dengan rasa tidak senang, terutamanya kuil India. Jika mereka tidak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkannya. Tidak benarkan kamu semayang. Tapi ingat, selagi Pulau Pinang masih kekal, rakyat boleh bersemayang. Pertama, dari segi minum arak. Yang Berhormat pernah jadi ahli parlimen satu penggal di Kelantan. Kelantan yang diperintah sejak tahun 90. Pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini, tak pernah. Dan adakah selama ini negeri-negeri yang diperintah oleh apa yang disebut gelombang hijau, semua orang fahamlah, menguatkuasakan undang-undang kuil-kuil India ataupun rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan didirikan? Malahan di Kelantan juga semua rumah ibadat bukan Islam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan sepenuh kerjasama oleh pihak kerajaan. Adakah statement seumpama ini tidak dianggap bahaya, hasutan dan juga bercanggah dengan 3R? Terima kasih. Hal Menteri, yang mungkin Berhormat boleh saya tambah lagi. Ya, Jasik. Bagi saya sudah. Banyak lagi kami nak senarai. Kalau kita nak cerita pada soal Jawab dulu, Sik. Macam mana saya nak jawab Jangan Kota Baru? emosional, duduk, Sik. Duduk dulu. Hal yang Kota Baru bangkitkan itu, Kertas siasatan telah dirujuk kepada AGC pada 7/7 dengan di bawah Seksyen 505C. Terjawab? Tak terjawab? Tak ada masalah. Kertas siasatan dah lengkap, dah dirujuk pada AGC. Yang Hormat, Okey. Sanusi sentuhlah. Arau. Sebab Nanti itu- Raja. Sebab itu saya kata, Kejap, Menteri jangan jawab. Nanti kejap. kalau saya nak ambil pendekatan cara itu, saya privy kepada semua maklumat kertas siasatan dan ungkapan yang jauh lebih dahsyat. Itu tak kondusif. Menggulung ini peringkat dasar dia, kita nak berikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada istilah ini. Saya bagi contoh, yang Berhormat bagi contoh, tak habis. Jadi cerita dia adalah untuk tidak lagi
mengamalkan politik seumpama ini. Susahlah. Kena cuba. Yang itu aja. Ya. Yang Muhammad sebut tadi, dengan terus saya boleh jawab. 7 hari bulan 7, Kertas Siasatan telah diserahkan pada Peguam Negara di bawah Kanun Kesiasaan 505C. Dan tak ada isu. Tapi kalau saya nak sebut, apakah ada juga kertas siasatan yang telah lengkap dan untuk terhadap beberapa nama di depan, saya juga boleh sebut. Tapi itu urusan Peguam Negara, biar dia sebutlah. Nampak tak? Biar dia sebut. Misalnya kan tak? Sebab kita kata hormat raja. Raja ni maksudnya apa yang berhormat? Ketua agama. Ada satu negeri, ketua agama kata tak boleh lagi menyampaikan ucapan politik, program politik dalam masjid. Betul? Kita hormatlah ketua agama. Tapi ada yang sebut terhadap arahan ataupun dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ya, saya sebut arahan tuanku bukannya perintah yang qat'i. Memang Allah Ta'ala saja yang qat'i, ya, keluaran Quran. Perintah tuanku bukan qat'i. Apa dia perintah tuanku? Masjid jangan digunakan sebagai medan politik. Apa reaksinya? Reaksinya, perintah tuanku bukan qat'i. Saya akan terus bercakap. Sebab itu ada aduan. Ya. Karena itu saya katakan bahawa kita kata hormat raja. Hormat raja, rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara. Bahkan di sini dituduh sebagai tak menghormati raja. Tapi bila raja yang memerintah kata jangan gunakan masjid untuk kuliah politik dan sebagainya. Jangan bawa politik dalam masjid. Orang yang sama yang tuduh sini bahawa kami ini tak hormat raja, orang yang sama. Raja kata-katanya bukan qat'i. Betul. Tapi dalam konteks dia itu maksudnya nasihat raja. Yang dikeluarkan nasihat itu melalui maidam pihak berkuasa negeri. Kenapa harus diungkap bahawa perintah raja bukan qat'i? Bukan putus, bukan muktamad. Maksudnya apa? Boleh dilanggar. Pada masa yang sama, nafas yang sama. Di sini digelar sebagai tak menghormati raja. Nak hapus Islam dan segala macam. Ini hakikatnya. Sebab itu yang berhormat. Menteri perlukan beberapa minit lagi. Abira. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bagi jawapan bertulis Menteri kepada Beruas. Sekarang baik. Saya jemput Menteri Komunikasi dan Digital. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tak boleh nak lawan sahabat saya. Baik, tak apa, kita cool dulu ya. Kita masuk benda-benda teknikal dulu. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada 25 ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan 30 isu di bawah tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus menjawab kepada yang berhormat Keluang. Ada yang berhormat Keluang? Tak ada. Oh, PAC, baik. Yang berhormat Sabak Bernam, Bukit Bendera, Tampin, Sungai Siput ada menyentuh mengenai usaha menyokong filem-filem tempatan. KKD melalui agensinya iaitu Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun FINAS giat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan bakat tempatan, menghasilkan filem yang lebih baik dan menarik serta berdaya saing. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah melalui dana kandungan digital DKD Filem yang memfokuskan kepada pembangunan industri kreatif bertujuan menggalakkan penghasilan, penerbitan dan penyebaran kandungan kreatif yang berdaya cipta dan berpotensi tinggi untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Pelbagai kejayaan dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa telah diperoleh melalui pemberian DKD Filem seperti yang disebut oleh YB Keluang iaitu Tiger Stripes yang memenangi anugerah utama Grand Prix di 60-second Semaine de la Critique Cannes Critics Week di Festival Film Cannes ke-76. Filem Barbarian Invasion yang memenangi filem terbaik di Asian Film Festival ke-20 di Rome, Italy, dan filem Imaginur yang telah dicalonkan filem cerita terbaik Uncaged Award for Best Feature Film Competition di New York Asian Film Festival ke-20 di New York, Amerika Syarikat. DKD turut melahirkan beberapa filem tempatan yang bernilai komersial tinggi dengan kutipan keseluruhan melebihi 115 juta ringgit
seperti Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan, Air Force, The Movie, Selagi Bernyawa, dan Coast Guard Malaysia, Ops Helang. Selain itu, dalam usaha menggalakkan bakat tempatan menghasilkan filem yang lebih baik, KKD melalui FINAS turut menyokong penggiat industri melalui program pemerkasaan modal insan industri kreatif yang menumpukan kepada 4 strategi utama, iaitu perkongsian idea, pembangunan kemahiran, pemacuan ataupun accelerator dengan izin, dan kesedaran industri kreatif. KKD menyambut baik saranan Yang Berhormat Keluang supaya semua negeri mengikut langkah mengurangkan duti hiburan, namun perkara ini adalah takluk di bawah Akta Duti Hiburan 1953 Kementerian Keuangan. Pengecualian duti hiburan diputuskan oleh kerajaan negeri. Merujuk kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera, dimaklumkan bahawa sambutan penonton terhadap sesuatu filem bergantung kepada pelbagai aspek, termasuk citarasa penonton, permintaan pasaran, strategi promosi dan pemasaran, dan tarikh tayangan. Namun, KKD melalui FINAS komited membantu para pengeluar filem memasarkan filem-filem di pawagam seluruh Malaysia melalui peraturan skim wajib tayang yang telah mula dikuatkuasakan pada 2005. Skim wajib tayang bertujuan untuk menerima dan mempertimbang mana-mana filem tempatan termasuklah filem Abang Adik dan Walid ditayangkan secara wajib di pawagam seluruh Malaysia yang mempunyai lesen aktiviti pemameran FINAS. Selain itu, peraturan skim wajib tayang memberi ruang yang luas kepada pengeluar filem cerita tempatan tanpa mengira sama ada filem tersebut mempunyai nilai komersial atau tidak untuk ditayangkan di pawagam tempatan seluruh Malaysia. Dari 2018 sehingga 2022, sebanyak 166 filem ditayangkan di bawah peraturan skim wajib tayang dengan kutipan kasa tiket pawagam sebanyak 476.93 juta. Manakala, sehingga bulan September tahun ini, sebanyak 46 filem cerita tempatan ditayangkan di pawagam tempatan dengan jumlah kutipan kasa tiket pawagam sebanyak 93.77 juta. Selain itu, KKD melalui FINAS juga telah mewujudkan kerjasama strategik dengan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Cyber Security Malaysia, serta giat menjalankan aktiviti advokasi dan kesedaran melalui pesanan khidmat masyarakat dalam usaha membendung kegiatan muat turun haram atau cetak rompak digital filem-filem tempatan. Yang Berhormat Sabak Bernam mencadangkan supaya syarikat perfilman membuat penggambaran di Sabak Bernam atas faktor lokasi yang menarik. Sabak Bernam ada? Tak ada ya? Tak apa. Sebenarnya KKD melalui FINAS amat menggalakkan penggunaan lokasi-lokasi menarik dan unik termasuklah di Sabak Bernam sebagai set penggambaran dalam usaha kerajaan mempromosi dan membantu meningkatkan pelancongan tempatan dan seterusnya menjadikannya sebuah destinasi pelancongan yang terkenal. Ke arah itu, FINAS telah memperkenalkan Film in Malaysia Initiative ataupun FIMI pada 2013 bertujuan untuk meningkatkan tahap pelaburan dalam industri kreatif agar para pelabur menjadikan Malaysia sebagai salah satu lokasi penggambaran atau aktiviti pasca produksi dengan izin post-production dengan menggunakan perkhidmatan syarikat kreatif tempatan. FIMI menawarkan rebate sebanyak 30% daripada Qualifying Malaysian Production Expenditure QMPE, iaitu jumlah perbelanjaan yang dilakukan di Malaysia untuk produksi tersebut. Tambahan maksimum 5% rebate yang dinamakan sebagai dengan izin cultural test juga diberikan sekiranya produksi tersebut turut memapar elemen-elemen seni dan kebudayaan di Malaysia. Yang Berhormat Sabak Bernam turut membangkitkan isu fee atau kadar bayaran pelakon veteran. KKD sentiasa cakna tentang kebajikan semua penggiat industri kreatif, termasuk berkaitan kadar atau fee bayaran kepada golongan pelakon veteran. Namun, fee bayaran pelakon bagi sesebuah filem adalah tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak, iaitu pelakon dan syarikat produksi atau penerbit. Seterusnya dimeterai dalam kontrak yang ditandatangani bersama. Kontrak yang ditandatangani pula adalah tertakluk kepada Akta 136, Akta Kontrak 1950, yang mana sekiranya terdapat pertikaian oleh mana-mana pihak, boleh dirujuk kepada pihak yang berkuasa. Pada masa ini, terdapat lebih 50 persatuan perfilman di Malaysia, antaranya Persatuan Penerbit Filem Malaysia, Persatuan Pengarah Filem Malaysia, Persatuan Seniman Malaysia, dan Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia. Namun, sehingga kini, tiada kesatuan atau union yang terdiri daripada golongan pelakon didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun ROS. Justru,
saya mengesyorkan supaya satu kesatuan untuk para pelakon diwujudkan untuk memperjuangkan kepentingan berkaitan penggajian, kemudahan perubatan, kebajikan dan kesejahteraan para penggiat industri perfilman. Di peringkat KKD dan FINAS, template perjanjian perkhidmatan produksi yang standard sedang dirangka untuk rujukan dan kegunaan syarikat produksi filem tempatan yang mempunyai lesen aktiviti FINAS. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada para pelakon yang baru maupun veteran dan pekerja filem tempatan dari segi bayaran gaji atau allowance, perlindungan insurans atau perkeso, kemudahan perubatan, penginapan, keselamatan dan makan minum sepanjang tempoh mereka terlibat dengan produksi perfilman di Malaysia. Mengenai isu royalti pelakon, dimaklumkan bahawa Akta Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia Nasional Malaysia 1981 tidak mempunyai peruntukan berkaitan hak royalti kepada semua pelakon dan kru belakang tabir, termasuklah golongan pelakon veteran, memandangkan perkara ini telah pun dinyatakan dalam Akta Hak Cipta 1987 yang dikuatkuasakan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MyIPO, sebuah agensi di bawah KPDN. KKD bersedia untuk mengkaji perkara ini bersama KPDN jika terdapat keperluan dari pihak industri. Yang Berhormat, Tampin ada? Ada ya? Baik. Yang Berhormat bertanya mengenai filem tempatan yang berjaya mewakili Malaysia ke anugerah Oscar. FINAS selaku agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan industri perfilman di Malaysia telah diiktiraf oleh pihak Akademi sebagai agensi utama untuk memilih filem cerita tempatan bagi bertanding dalam mana-mana kategori bagi anugerah tersebut. Bermula edisi Oscar ke-77 pada tahun 2005, FINAS telah mengangkat sebanyak 8 judul filem cerita tempatan. Antaranya, filem Puteri Gunung Ledang pada tahun 2005, Roh 2021, Prebet Sapu pada 2022. Terkini, filem cerita tempatan Tiger Stripes telah dipilih untuk mewakili Malaysia bagi edisi Oscar ke-96 yang akan diadakan pada tahun hadapan. Menjawab pertanyaan Yang Berhormat juga mengenai usaha kerajaan memastikan lebih banyak filem tempatan menembusi pasaran antarabangsa, sukacita saya maklumkan bahawa pelbagai inisiatif telah dilaksana oleh kerajaan untuk menyokong penggiat industri tempatan menghasilkan karya yang berdaya saing untuk menembusi pasaran antarabangsa. Dari 2021 hingga 2023, sebanyak RM3 juta telah diperuntuk melalui program dana pemasaran dan promosi antarabangsa sebagai sokongan dan galakan bagi aktiviti berkaitan pemasaran dan penyertaan di peringkat antarabangsa. Selain itu, FINAS turut giat melaksanakan aktiviti galakan promosi dan pemasaran filem tempatan di pasaran filem antarabangsa seperti Marché du Film di Cannes, Perancis, Asia TV and Film Market di Singapura dan Hong Kong Film Mart. Hasil jualan kandungan kreatif tempatan di pasaran filem antarabangsa dari 2021 hingga Jun tahun ini adalah berjumlah RM173.85 juta. FINAS juga menyediakan kemudahan platform dan infra iaitu reruai atau booth berskala besar di program pasaran filem antarabangsa bagi memudahkan syarikat penerbitan filem Malaysia mengadakan sesi jaringan promosi dan pemasaran kandungan kreatif milik mereka dengan syarikat penerbitan atau penyiaran filem antarabangsa. Yang Berhormat Sungai Siput ada? Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya soalan sikit? Tadi? Saya minta maaf sebelum Yang Berhormat Menteri pergi lebih jauh, saya nak patah balik kepada satu isu mengenai kebajikan pelakon-pelakon tadi, artis-artis veteran kita. Saya menyokong usaha Yang Berhormat Menteri untuk menggalakkan penubuhan sebuah kesatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Cuma soalan saya ialah itu mungkin mengambil sedikit masa. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang untuk menjaga kebajikan artis-artis veteran-veteran kita yang mungkin memerlukan bantuan pada hari ini, dan kita selalu baca dalam akhbar-akhbar mengenai keperluan mereka, kebajikan mereka tidak jaga pada masa ini. Jadi dalam jangka masa terdekat ini, apa langkah diambil oleh kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat dan juga ahli-ahli Yang Berhormat yang lain, pada waktu ini memang benar untuk kita tunggu sebuah kesatuan diwujudkan, dia akan ambil masa. Tapi memang kalau kita lihat dari semasa ke semasa ada bantuan yang akan disalurkan oleh FINAS sendiri ya, untuk membantu para penggiat seni, khususnya artis-artis veteran ataupun mereka yang mungkin mengalami masalah kesihatan, isu-isu seperti itu. Dari segi jangka masa sedang ataupun medium term dengan izin, saya lihat ada satu perkara yang perlu diusahakan dan sedang dibincang di pihak FINAS, ya, peringkat FINAS, di mana syarikat-syarikat seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana kontrak template, yang di dalam kontrak itu akan terdapat beberapa perkara termasuk isu insurans
dan juga perkeso yang akan kami percaya dapat membantu segera. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita usahakan sekarang. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi untuk Yang Berhormat Sungai Siput, saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Tasik Gelugur, Tumpat, Alor, Kuantan dan Jasin menyentuh mengenai pengecualian atau pengurangan duti hiburan. Pengurangan duti hiburan akan mengurangkan harga tiket di mana pengguna tidak akan terbeban dengan harga tiket yang tinggi di samping meningkatkan hasil jualan tiket. Perkara ini juga akan membolehkan lebih banyak konsert diadakan dan seterusnya memberi dengan izin spillover effect kepada ekonomi negara apabila lebih ramai yang akan datang untuk menonton, terutama pelancong-pelancong asing. Ini akan dapat memberi banyak faedah kepada semua yang terlibat dalam industri kreatif, termasuk para pengguna, artis, pengajuk konsert, pemilik syarikat-syarikat yang mengusahakan transport dengan izin dan lain-lain lagi. Pengurangan kadar duti hiburan ini turut mengambil kira perbandingan di antara negara-negara jiran yang rata-ratanya mengenakan kadar duti hiburan antara 0 sehingga 15% sahaja. Agensi Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara atau PUSPAL adalah merupakan sebuah pusat setempat yang menerima dan memproses permohonan bagi persembahan yang melibatkan artis luar negara dan penggambaran filem dari luar negara yang ingin membuat penggambaran di Malaysia. Yang Berhormat Menteri, sedikit saja. Pertama sekali saya rasa penambahbaikan melalui pengurangan cukai hiburan adalah perkembangan yang sangat baik kerana ini dapat menjadikan Malaysia sebagai destinasi tumpuan dan kita tidak perlu lagi rakyat kita keluar ke Singapura, Indonesia atau Thailand. Tapi persoalan tambahan saya, adakah pengurangan cukai hiburan ini turut akan dilaksanakan kepada filem tempatan yang kini saya difahamkan akan dapat bantuan geran daripada kementerian, tetapi geran saja tidak mencukupi kerana mereka tetap akan dikenakan cukai hiburan 25% bagi filem-filem tempatan apabila ia ditayangkan di pawagam. Adakah pengurangan cukai hiburan ini turut akan dikenakan kepada industri pengeluar filem tempatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. InsyaAllah saya telah meminta pihak Finas untuk mengadakan satu bingkil pertemuan dengan dipanggil MAFE yang merupakan persatuan pemamer-pemamer pawagam, pengusaha pawagam yang mempunyai lesen pemamer dari Finas. Jadi insya-Allah ini antara perkara yang akan dibincang dan akan dibawa balik kepada saya insya-Allah. Saya teruskan. Jawatan Kuasa Puspal terdiri daripada 16 agensi kerajaan yang diurustiakan oleh unit Puspal di bawah KKD akan bermesyuarat secara berkala bagi menyemak dan mempertimbang permohonan-permohonan yang dikemukakan bersandar kepada garis panduan Puspal GPP yang sedang berkuat kuasa yang pada waktu ini merupakan GPP cetakan kelima. GPP yang diterbitkan adalah bertujuan untuk menjelaskan dasar kerajaan berhubung penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara, tata cara permohonan bagi penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi bagi tujuan mendapat kelulusan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara. Antara peraturan yang perlu dipatuhi termasuk Kod Etika Persembahan Artis Luar Negara dan Penggambaran Filem Asing, perkara yang dibenarkan dan dilarang semasa persembahan serta etika berpakaian bagi artis luar negara lelaki dan wanita. GPP ini sedang ditambah baik bagi memastikan insiden seperti kumpulan The 1975 yang telah melanggar peraturan persembahan yang telah termaktub dalam GPP seperti meminum arak, mempertontonkan aksi melampau serta membelekeh undang-undang negara tidak berulang lagi. Antara perkara yang diambil kira dalam penambahbaikan GPP adalah elemen pengurusan insiden. Elemen pengurusan insiden adalah merujuk kepada tindakan serta-merta yang boleh diambil oleh Puspal dan agensi-agensi penguatkuasaan ke atas pelanggaran peraturan GPP terhadap penganjur dan artis luar negara. Puan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Alor mencadangkan supaya Alor ada? Tak ada. Baik, saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Ledang? Ada, baik. Ya, Yang Berhormat Ledang bertanya usaha untuk memperkasa dan memanfaatkan pusat ekonomi digital ataupun PADI. Bermula 2021, transformasi digital menjadi fokus utama di PADI supaya masyarakat di luar bandar dan masyarakat dan kawasan miskin bandar boleh memperkasakan diri menerusi pelbagai program latihan yang ditawarkan di PADI agar dapat terlibat dalam pelbagai kegiatan ekonomi digital serta menambah pendapatan mereka. Setakat 31 Oktober 2023,
terdapat 911 pedi di seluruh negara, yang mana terdapat 1.3 juta pengguna yang menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di pedi-pedi ini. Menerusi inisiatif yang dijalankan di pedi bersama rakan-rakan strategik MCMC, seramai 26,113 usahawan telah dibimbing untuk mendigitalkan perniagaan mereka menerusi platform e-dagang dengan nilai jualan yang dicatat sebanyak 47.8 juta ringgit pada 2021 dan 2022. Justru itu, pedi mampu memainkan peranan yang penting dalam membantu usahawan mikro dan kecil menyertai ekonomi digital. Contohnya, beberapa pedi seperti di Felda Lengga, Johor, Felda Srijaya, Felda Sri Ledang, Kampung Gemang di Kelantan, Gucil di Kelantan dan Felda Suharto di Selangor telah pun menyediakan capaian internet dengan kelajuan 800 Mbps bagi memenuhi keperluan komuniti setempat, khususnya dalam meningkatkan penglibatan dalam ekonomi digital. Parlimen kita punya kelajuan berapa? Puan Yang Ketua. Kelajuan internet kita ada 800. Jadi cuba bayangkan, ahli-ahli yang berhormat, Felda Suharto mempunyai kelajuan yang selaju, kalau tak lebih laju daripada parlimen kita sendiri. Yang berhormat Ledang. Terima kasih Menteri Puan Timbalan Yang Dipertua. Berkenaan dengan pedi ini, saya sebenarnya lihat memang ada potensi yang cukup luas kerana memang ada seperti disebutkan oleh Mohd Menteri tadi 911 pedi di seluruh negara, dan saya difahamkan pedi ini bersifat satu pedi tak silap saya, dan di tempat saya sendiri di kawasan Parlimen Ledang kita ada 3+1, maksudnya satu lagi itu sebenarnya di Parlimen Paguh tetapi diletakkan di dalam kategori bawah Parlimen Ledang mungkin kerana daerah. Saya punya pandangan berkenaan dengan pedi ini, saya rasa mesti ada sesuatu sasaran yang lebih lebih strategik supaya pedi-pedi ini berfungsi dengan lebih baik. Saya akui bahawa dari segi speed dan sebagainya itu di pusat-pusat ini berjalan dengan baik. Cuma kita lihat fungsi pedi itu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan tidak setara di tempat-tempat yang lain. Maksudnya mungkin di bandar dia berjalan dengan baik, tapi di luar bandar dia hidup segan mati tak mau. Jadi maksudnya kita kena letakkan satu sasaran. Saya bagi contoh, dan pernah saya sebutkan perkara ini kepada Timbalan Menteri jawapan, iaitu supaya setiap pedi ini diberikan sasaran. Di Melaka contohnya, saya difahamkan mereka meletakkan sasaran bahawa mesti pedi mengeluarkan 5 orang usahawan setahun. 5 orang melahirkan 5 orang usahawan setiap pedi setahun. Jadi ada sasaran yang jelas. Kemudian ada program yang dibuat di luar pedi, bukan hanya di pedi saja. Mereka menjelajah keluar, kalau kawasan kampung itu, kawasan daerah ataupun mukim itu, mereka keluar untuk dapatkan dipanggil sokongan ataupun dokongan daripada komuniti. So saya ingat perkara ini kalau boleh kita teliti lebih baik lagi untuk mengeluarkan hasil daripada kalangan komuniti. Terima kasih. Terima kasih Menteri, terima kasih Ledang. Saya bersetuju secara dasar apa yang berlaku di Ledang sebab kadang-kadang pedi yang ada di kawasan contoh Kuala Krausi pedalaman dia tidak bersifat untuk digunakan bagi membantu golongan logan yang sepatut memerlukan kelajuan untuk memasarkan produk dan sebagainya. Dan saya kira contohnya pedi ini juga mestilah proaktif, bukan menunggu orang datang tetapi dia yang mencari. Saya bersetuju sangat untuk meletakkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang saya setuju. Sebenarnya dalam rangka lawatan saya ke beberapa negeri, dalam lawatan ke pusat-pusat ekonomi digital ni, dengan izin, sukses story-nya sangat-sangat membanggakan. Sebagai contoh, saya melawat satu pedi di Kampung Temangan dalam Parlimen Machang. Ya, Kampung Temangan, pedi itu, ada seorang yang pengusaha akok. Sebelum beliau memahami cara untuk membuat pemasaran secara online dalam talian, pendapatan bulanan adalah RM7,000. Tapi setelah beliau memahami cara untuk memasar online, pendapatan bulanan beliau meningkat menjadi RM15,000. Di Morib, saya bertemu dengan seorang kakak yang mengusahakan bakery.
Dan beliau memaklumkan bahawa pendapatan bulanan beliau mencecah lebih berpuluh-puluh ribu ringgit. Tak payah datang ke Shah Alam, tak payah berniaga di Ampang, dari Morib sahaja. Bermaksud, Puan Ibu Ketua, sebenarnya ekonomi digital ini mampu benar-benar membantu golongan yang paling memerlukan, yang bersedia untuk menjadi usahawan. Cuma kita perlu pastikan, seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Ledang tadi, ia ditujukan terus kepada mereka dan diubah sedikit ya, fungsi PADI ini. Inilah antara sebab kenapa insya-Allah pada 29 November nanti kita akan adakan bersama MCMC satu hari PADI di PICC, di mana kita akan kumpulkan semua pengurus 911 PADI ini untuk memaklumkan hala tuju yang baru, di mana PADI akan menjadi pemangkin ekonomi digital setempat. Ya, Mohd Ampang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya amat gembira lah bila mendengar PADI, fungsi yang akan ditambah baik untuk PADI ini. Saya rasa satu hari nanti Yang Berhormat Menteri juga perlu datang ke Ampang, ya, iaitu satu PADI yang saya bila dengar je hari itu masa dicerita tentang PADI, PADI flat Taman Datuk Ahmad Razali rupanya tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Jadi apa yang saya nak utarakan, sejauh mana kita dapati PADI yang 911 ini, mana yang beroperasi, mana yang tidak beroperasi. Sebab pada saya kalau fungsi itu nak ditambah baik, saya nak mencadangkan supaya bukan saja melihat tentang keusahawanan, sebab contoh di Ampang, disebabkan PADI ini berada di bawah di kawasan kos rendah, fungsi dia untuk membantu anak-anak pelajar-pelajar kita sekolah pun bagus. Maknanya dia memahami atau penggunaan digital, komputer-komputer digital itu lebih bagus untuk dimanfaatkan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, sila. Ya, terima kasihlah atas usaha Yang Berhormat Menteri untuk membantu PADI di Machang. Cuma saya harap kementerian dapat bantu percepatkan capaian internet di kawasan Temangan itu memang bermasalah. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah saya akan sentuh sebentar lagi dan isu-isu yang kita hadapi. Saya dimaklumkan kelajuan internet di Parlimen adalah 800 Mbps, manakala di bangunan-bangunan berdekatan 500 Mbps. Maksudnya di Felda Soeharto, internet di Felda Soeharto lagi laju daripada bangunan ahli-ahli Parlimen. Ya, itulah perubahan yang sedang berlaku dan saya percaya insya-Allah dengan internet yang lebih laju, lebih murah, lebih stabil, lebih baik, dengan pengamatan tentang manfaat yang boleh kita peroleh daripada ekonomi digital dan diselesaikan isu-isu seperti yang Berhormat Ampang sebutkan tadi, insya-Allah saya percaya kita boleh bawa satu dengan izin game changer, terutama dalam pembangunan ekonomi digital. Puan Yang Di-Pertua, saya nak ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 kepada MCMC. Hari ini 25 tahun yang lalu MCMC telah ditubuhkan. Jadi selamat ulang tahun MCMC. Cuma tolong selesaikan segera kita punya masalah internet ya. InsyaAllah saya percaya mereka akan lakukan. Ya, jadi saya sebut tadi 29 hari bulan November kita akan ada persidangan PADI 2023 di Putrajaya ya. Dan insya-Allah di situ kita akan umumkan hala tuju yang baru untuk pusat-pusat ekonomi digital untuk memangkin pertumbuhan ekonomi digital setempat. Yang Berhormat Pasir Mas ada? Tak ada? Baik, saya akan jawab. Yang Berhormat Menteri. Ya, nak patah balik pasal MCMC ni. Dia pautan dia lari sikit tapi ada kaitan dengan MCMC. MCMC adalah agensi penguatkuasaan dan pelaksanaan jua berkenaan dengan internet lah. Yang kita kebelakangan ini kita dengar daripada menteri sendiri sebut adanya masalah dengan sesetengah jenis punya censorship yang berlaku dalam sesetengah portal yang bernama TikTok. Dengan perkara ini pun telah saya bawa ada satu hantaran, satu posting kat TikTok yang berkenaan dengan konflik yang sedang berlaku oleh rejim Zionis di Israel atas orang Palestin. Dah lepas 1.3 million views, tiba-tiba dipancung viewsnya sehingga hanya baki 500. Apa benda ni? Baik. Adakah MCMC dapat memberi sedikit penjelasan? Adakah mereka punya kuasa untuk buat perkara ini? Dan kenapa benda ini boleh berlaku? Saya akan jawab. Kita ada satu segmen khusus nanti. Nanti saya akan sentuh sebab ada beberapa perkara penting yang perlu kita sebut sebentar lagi. Jadi Yang Berhormat Parit Sulong tak ada. Saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Petaling Jaya ada? Tak ada. Kita jawab secara bertulis. Yang Berhormat Indra Mahkota ada? Ya.
Yang Berhormat ada bangkitkan tentang kedudukan ekonomi digital Malaysia. Ya, saya nak ucapkan terima kasih atas hujah yang Yang Berhormat telah lontarkan. Malaysia terus tersenarai sebagai negara kedua paling berdaya saing di rantau ASEAN dan secara konsisten berada dalam kedudukan teratas dalam kalangan negara dengan tahap pendapatan yang sama. Sebagai contoh, Malaysia berada di tangga kedua untuk pendapatan pertengahan atas dengan izin upper middle income, untuk indeks kesediaan rangkaian dengan izin Network Readiness Index dan juga indeks inovasi global, Global Innovation Index. Berdasarkan kepada indeks daya saing digital dunia, World Digital Competitiveness Index, kedudukan Malaysia telah terbukti kukuh dengan penghasilan bakat-bakat dalam bidang sains dan penyelidikan, terutama di kalangan wanita. KKD melalui MDEC bertekad untuk merealisasikan iltizam dalam membangunkan ekonomi digital serta membolehkan Malaysia menjadi hub digital ASEAN. Pada tahun 2022, MDEC telah melancarkan dasar perkongsian data nasional dengan izin National Data Sharing Policy bagi mewujudkan ekosistem data yang holistik di samping memperkenalkan inisiatif My Digital Maker dan Premier Digital Tech Institution PDTI bertujuan untuk membawa teknologi digital ke dalam pendidikan Malaysia dari peringkat rendah ke pengajian tinggi. Pada Julai tahun lalu, kerajaan telah memperkenal Malaysia Digital sebagai inisiatif strategik negara yang baru untuk menggalakkan dan menarik syarikat, bakat dan pelaburan bagi membolehkan rakyat dan peniaga memainkan peranan utama dalam ekonomi digital. Sehingga separuh tahun pertama 2022, syarikat-syarikat Malaysia Digital telah mencatatkan pelaburan digital berjumlah 450 bilion ringgit, manakala jumlah ekspor yang dicatatkan adalah sebanyak 257 bilion ringgit. Syarikat-syarikat ini juga telah menyumbang kepada 216,404 pekerjaan baru dan sebanyak 87% daripada jawatan tersebut diisi oleh bakat digital tempatan. MDEC juga telah menstruktur kaedah-kaedah bagi mencapai sasaran yang dihasratkan kerajaan melalui pelaksanaan program Mangkin Malaysia Digital atau Pemangkin. Program Pemangkin ini merupakan sebuah program berimpak tinggi yang memfokuskan kepada penambahbaikan 9 sektor tumpuan yang melibatkan nilai pelaburan sebanyak 1 bilion ringgit yang bakal menjana sehingga 49,000 peluang pekerjaan menjelang 2025. Melalui dasar yang kondusif dan kerjasama strategik dengan organisasi sektor awam dan swasta, program Pemangkin ini mampu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital di negara ini untuk mencapai sasaran menjelang 2030 seiring dengan sasaran negara di bawah kerangka ekonomi madani, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia dan Plan Induk Perindustrian Baharu 2030. Yang Berhormat Larut tak ada, saya akan jawab secara bertulis. Kembali kepada isu yang dibangkitkan tadi mengenai TikTok. Yang Berhormat Segamat juga ada bangkitkan keperluan untuk menyekat akaun TikTok ataupun menyekat TikTok Shop. Ya, jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KKD melalui MCMC telah melaksanakan sesi libat urus dengan penyedia platform TikTok secara berterusan bagi mendapatkan komitmen dan kerjasama di dalam mengawal penyebaran kandungan-kandungan yang melanggar undang-undang negara. Dari 1 hari bulan Januari sehingga 30 September, MCMC dengan kerjasama pihak TikTok telah menurunkan sebanyak 2,783 kandungan di platform TikTok yang didapati oleh TikTok sebagai melanggar kesalahan ataupun melakukan kesalahan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak platform sendiri atas perlakuan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Selain itu, tindakan-tindakan penguasaan turut diambil ke atas pihak atau pengguna yang didapati memuat naik kandungan yang melanggar undang-undang di platform berkenaan bagi mengawal dan mengekang penularan kandungan yang menyalahi undang-undang. Tindakan ini adalah berpaksikan peruntukan undang-undang sedia ada serta berdasarkan aduan daripada masyarakat awam serta pihak yang terkesan. Berkaitan cadangan, sekatan ke atas platform TikTok Shop, perkara ini sedang diteliti dan siri libat urus sedang malah insya-Allah esok Yang Berhormat Timbalan Menteri akan mengadakan pertemuan dengan pihak TikTok di mana kita akan mendapat pandangan dari mereka tentang sejumlah perkara. Kerana pada waktu ini memang benar kita belum ada sebarang keputusan atau pendirian oleh pihak kerajaan berhubung sekatan terhadap TikTok Shop. Belum lagi. Boleh tanya soalan? Ya, selamat. Okay, baik. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Ini ada dua isu yang saya ingin membangkitkan. Yang pertama adalah berkenaan dengan konten, iaitu yang dikawal oleh MCMC supaya konten yang melanggar
our local law and orders. Dan soalan yang penting saya bangkitkan adalah berkenaan dengan ekosistem TikTok itu sendiri. Kerana saya cuma nak dengar juga pandangan ataupun sakkan perkara ini. Di negara China ada satu undang-undang perisikan kebangsaan China 2018 yang terdapat bahagian yang menyatakan bahawa mana-mana organisasi atau rakyat hendaklah menyokong, membantu dan bekerjasama dengan tugas perisikan negara mengikut undang-undang yang merangkumi syarikat yang berpangkalan di China, termasuklah ByteDance. Itu bermaksud mana-mana syarikat yang pemilik syarikat China ni berada di luar negara, mereka ada akses kepada database kita. Dan kita boleh lihat sampai hari ini Macau scam masih wujud lagi dan data-data tu orang-orang yang kita daripada rakyat Malaysia. Dan saya khawatir dan juga membangkitkan soalan tentang cyber security through the TikTok system yang kita ada ni. Dan juga ia boleh mengancam keselamatan. Dan juga kita lihat ada beberapa negara hanya ban TikTok kepada device kerajaan saja supaya database itu tidak digodam dan sebagainya. Tapi juga perlu diberi perhatian kepada device-device yang digunakan oleh rakyat. Di mana dia ada geolocation dia, database dan segalanya boleh diekstrak. So saya nak dengar juga pandangan berkenaan dengan undang-undang yang ada di negara China dan juga bagaimana kita nak mengawal ekosistem TikTok ini. Terima kasih. Terima kasih ya Muhammad. Memang benar Puan Ketua. Kalau kita lihat di pelbagai negara mempunyai strategi ataupun undang-undang yang dan cara menangani isu ini dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh di Amerika Syarikat dilarang penjawat awam dan juga anggota pentadbiran dari memuat turun aplikasi tersebut, aplikasi TikTok ke dalam peranti rasmi mereka. Dan di beberapa negara lain sebagai contoh India 4 tahun sudah dia dah ban TikTok. Jadi langsung tidak ada TikTok di India. Di Indonesia mereka telah melarang penggunaan TikTok Shop. Jadi bagi Malaysia kita ada keadaan yang tertentu, undang-undang kita yang tersendiri dan juga cabaran-cabaran yang mungkin yang unik kepada negara kita. Jadi pihak KKD sedang meneliti semua perkara dan akan insya-Allah mengadakan sesi libat urus termasuk dengan kementerian-kementerian yang lain dalam meneliti tindakan yang paling sesuai untuk kita ambil. Walau bagaimanapun, sukacita saya maklumkan terdapat beberapa perkara yang sedang dipertimbang termasuk kemungkinan mewajibkan pendaftaran bagi penyedia perkhidmatan platform media sosial. Jadi sekiranya ke arah itu, maka insya-Allah beberapa perkara yang seperti yang Muhammad sebutkan tadi itu akan kemungkinan akan lebih terkawal. Kalau boleh sikit, saya okey dengan jawapan itu. Pada saya penting kita buat keputusan berdasarkan kepentingan kita dan keperluan kita. Cuma mungkin boleh tak difikirkan kemudian sebab antara yang juga harus dilihat ialah apa yang dipanggil international governance untuk internet dan sebagainya. Bermula pada 2015, PBB dia ada government expert group yang cuba mencadangkan perkara-perkara yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota. China bagi dia punya counterbalance dan EU pun ada. Dan tentu yang berhormat sedia maklum, Menteri-Menteri Telekomunikasi ASEAN pun ada pandangan. Jadi saya harap ini diambil kira sekali dalam maksud yang berhormat kita buat keputusan itu berdasarkan keperluan kita. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Memang benar kita mengambil kira dari pelbagai sudut pandang dan mengambil maklum tentang sama ada dapatan ataupun hasil daripada perbincangan dan juga khususnya di peringkat ASEAN sebagai contoh. Ya, InsyaAllah pada bulan Februari tahun depan akan diadakan mesyuarat ADG-MIN, ASEAN Digital Ministers Meeting dengan izin di Singapura. Dan antara perkara yang memang telah dibincangkan sebelum ini dan akan terus hangat dibincangkan adalah aspek keselamatan data, aspek tentang bagaimana dari satu sudut pandang berbeza dengan European Union, Kesatuan Eropah, ASEAN tidak mempunyai dengan izin GDPR equivalent, ya, yang menjadi rejim ataupun protokol tentang dengan izin data sharing. Jadi ini antara perkara-perkara kelompongan, kekangan. Oleh kerana antara lain kita pun faham ASEAN ini adalah bersifat polyglot dengan izin, pelbagai, rencam. Ya, kita ada dari Singapura hinggalah ke Myanmar.
Dan inilah yang bagi saya, seperti yang saya sebutkan tadi, Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang bebas, neutral, kita akan buat keputusan berdasarkan kepentingan negara kita. Jadi insya-Allah kita akan ambil maklum pandangan ya sebelum kita buat keputusan nanti. Yang Muhammad Keluang ada? Tak ada, tapi ini perkara penting kerana dia menyentuh. Ada. Baik. Ya, okey. Terima kasih Yang Muhammad. Yang Muhammad ada bangkitkan isu iklan judi yang berluasa di media sosial. MCMC sentiasa bekerjasama dengan PDRM dalam aspek bantuan teknikal, pembekalan maklumat, forensik digital serta penyekatan laman sesawang berunsur perjudian dalam talian bagi mengekang perkara ini. Tindakan pencegahan yang dijalankan melalui MCMC adalah dengan melaksana tindakan sekatan akses ke atas laman sesawang judi dalam talian. Dari 1 Januari sehingga 30 September, sejumlah 1,143 laman web judi dalam talian telah disekat berdasarkan permohonan rasmi PDRM atas kesalahan di bawah Akta 589. Dalam menangani isu berkaitan perjudian dalam talian, khusus di platform Meta atau dengan lebih tepat Facebook ya, yang diuruskan dan dikendalikan oleh Meta, tindakan penurunan kandungan turut dilaksana dengan kerjasama pihak Meta. Dari 1 Januari sehingga 30 September tahun ini, MCMC dengan kerjasama Meta yang merangkumi aplikasi Facebook, Instagram dan WhatsApp telah menurunkan sejumlah 7,844 kandungan berkaitan perjudian atas pelanggaran garis panduan yang ditetapkan oleh pihak Meta serta kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia. Walau bagaimanapun, kerajaan maupun KKD masih sangat tidak berpuas hati dengan tahap kerjasama pihak Meta yang sangat tidak memadai. Oleh itu, KKD melalui MCMC telah mengadakan perbincangan untuk mendapatkan kerjasama penuh daripada Meta bagi memastikan masalah judi dalam talian dapat diatasi dengan lebih berkesan, dengan lebih menyeluruh dengan sebagai contoh menggunakan kecerdasan buatan ataupun AI. Antara kerjasama yang diminta adalah komitmen pelaksanaan tindakan penurunan kandungan dalam tempoh masa yang pantas, bukan berhari-hari, tapi kalau boleh dalam masa beberapa jam, terutama isu judi dalam talian. Sila. Terima kasih Menteri atas maklum balas tadi. Sangat memanfaatkan, tetapi salah satu masalah dengan Facebook ni adalah mereka tidak minta semua yang buat iklan tersebut, iklan judi, isytiharkan maklumat peribadi. Padahal di seluruh dunia, khususnya di Malaysia, apabila kita ahli politik nak iklankan isu sosial ataupun untuk pilihan raya, kita diminta isytiharkan maklumat peribadi, nombor telefon, alamat dan sebagainya. Akan tetapi, orang yang buat iklan judi tanpa isytiharkan apa makluman pun, dan mereka boleh terus buat iklan. Sebenarnya, saya sudah buat kajian di negara lain, contohnya di Eropah, mereka ada garis panduan. Jadi, boleh tak kita minta Meta ke atas semua orang yang nak buat iklan ini isytiharkan khasnya untuk sekat iklan judi online. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Sebelum Yang Muhammad macang, saya setuju dan kita tak akan minta, kita akan arahkan. Ya, dan tapi ini boleh dilakukan. Terima kasih Yang Muhammad Bangi. Ini boleh dilakukan tatkala kita memastikan platform-platform media sosial ini berdaftar dengan di negara kita. Pada waktu ini tidak ada. Ya, jadi kita perlu pastikan mereka berdaftar supaya mereka faham bahawa untuk mereka beroperasi dan berniaga dalam negara kita, mereka perlu patuh, mereka wajib patuh kepada undang-undang kita dan ikut arahan. Jadi masalah ini seharusnya tidak perlu diselesaikan dengan segera. Macam. Terima kasih Mak Menteri. Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku ini berkenaan dengan jawapan bertulis yang Mak Perdana Menteri tentang pemilikan 100% Starlink oleh ekuiti asing tanpa ada pegangan daripada tempatan dan dikatakan memberi manfaat kepada negara. Tapi kalau itu yang berlaku, bagaimana dengan peranan MCMC untuk regulate dengan izin konten apa sahaja perkara yang Starlink bawa lah. Kita tidak pegang highway ni dengan izin. Jadi macam mana dasar kerajaan untuk memastikan daripada segi cyber security, saya difahamkan Starlink tidak mempunyai penyulitan data dengan izin data encryption untuk membantu pengguna konsumer lah. Jadi apa jawapan Menteri? Terima
Terima kasih, Yang Berhormat. Jadi untuk sebagai penjelasan, Starlink bukan satu-satunya syarikat yang mempunyai 100% pegangan asing. Ya. Ada beberapa syarikat yang lain dan perkara ini telah kita sebut dalam Dewan seperti NTT Docomo dan beberapa yang lain. Walau bagaimanapun dalam syarat-syarat lesen tersebut ada dinyatakan bahawa pihak Starlink perlu akur dengan peraturan dan juga undang-undang dalam negara kita. Untuk makluman Yang Berhormat juga, dari segi teknikal, sebenarnya pihak Starlink juga relaynya adalah dengan izin melalui gateway yang diusahakan oleh pihak Telekom Malaysia. Jadi di situ kita ada aspek kawal selia yang boleh pihak MCMC manfaatkan. Julau. Terima kasih Menteri. Saya pun ada satu soalan berkaitan dengan Starlink. Boleh memohon jawab? Terima kasih. Tak bolehlah minta 30 Starlink untuk kawasan anda. Tak boleh 30, 20 pun boleh. Minta 20 dia kalau semua nak 20. Allah. Kerana kawasan pendalaman. Terima kasih. Baik kita saya akan bincang ya, kita PM tepi nanti, tapi kita Indra Mahkota tak perlu kot ya. Perlu. Baik. Tak apa, insya-Allah kita akan teliti. Baik. Saya nak pergi ke Yang Berhormat Tasik Gelogo. Ada. Tapi ini perkara penting kerana menyentuh tentang isu kebebasan media. Untuk makluman Dewan, KKD sentiasa menyokong prinsip kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara rakyat melalui Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara tidak membawa maksud seseorang individu boleh membuat tomahan, fitnah, mengeluarkan kata-kata kesat atau kebencian terhadap institusi raja maupun memperlekeh agama atau berbau perkawaman seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri tadi. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tidak pernah bertindak untuk menghadkan kebebasan media selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan perundangan di bawah Akta 588, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan 233. Akta ini hanya terpakai bagi media dalam talian dan tidak merangkumi media cetak. Bagi media cetak, ia tertakluk kepada Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 di bawah bidang kuasa KDN. MCMC menjalankan tugas dan tanggungjawab serta fungsi-fungsinya berdasarkan peruntukan di bawah Akta 588. Salah satu tanggungjawab perundangan utama MCMC adalah untuk memastikan bahawa platform dalam talian tidak diguna pakai untuk sebarang perlakuan atau percubaan melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Bertulis Malaysia. YB Menteri, boleh saya tanya soalan? Sila. Terima kasih YB Menteri. Bercakap tentang media ni, saya tahu ada perancangan dan perbincangan untuk mengadakan Majlis Media atau Malaysian Media Council ni. Dan sebenarnya perbincangan ni dah lama, sejak tahun 2018, 2019 dan sebagainya. Tetapi sekarang ni saya melihat bahawa seperti mana kita mungkin we are not fast enough lah untuk mewujudkan majlis media ni, sebab saya tengok bahawa sebenarnya kita tak perlu reinvent the wheel, sebab kita dah tengok banyak lagi bidang jurisdiction dekat tempat lain yang dah ada media council ni. Sebab kalau kita hanya bergantung kepada SKMM, kita mungkin akan dapat satu situasi yang mana setiap kali ada isu SKMM masuk dan kemudian dikatakan bahawa ini adalah interference dari pihak kerajaan. Mungkin boleh bagi sedikit komen YB Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi saya setuju sebenarnya kita dalam perancangan untuk membawa undang-undang ini ke Parlimen, insya-Allah menjelang awal tahun depan ataupun setidak-tidaknya pertengahan tahun depan, ya, dalam sama ada mesyuarat pertama atau kedua bagi 2024. Masa tidak banyak, jadi saya bagikan sebentar, 1-2. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penerangan sebentar tadi tentang kebebasan media. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah Yang Berhormat Menteri ataupun pihak kerajaan nak mengawal tentang persepsi di kalangan rakyat bahawa hari ini mereka melahirkan kerisauan, kebimbangan dan juga perasaan yang bercampur baur disebabkan oleh pelbagai faktor. Antara salah satu yang dilemparkan adalah kegagalan kerajaan pada hari ini untuk menangani beberapa isu penting
penting dalam masalah negara kita dan keterbukaan ataupun platform yang mereka ada hanyalah melalui sosial media. Dan pernah satu ketika saya kesian juga pada Yang Berhormat Menteri apabila Yang Berhormat Menteri telah pun dikecam apabila statement Yang Berhormat Menteri nak menghantar kereta peronda di hadapan rumah itu telah pun mendapat respon yang agak negatif di kalangan netizen. Jadi bagaimanakah kerajaan ingin mengawal persepsi di kalangan masyarakat bahawa kerajaan tidak menggunakan kuasa, menyalahgunakan kuasa dengan apa peruntukan yang sedia ada untuk menahan ataupun berlaku tidak adil kepada masyarakat di luar. Terima kasih. Yang akhir sebelum saya gulung ya. Yang Menteri, berkenaan dengan editorial, berkenaan dengan laporan berita daripada luar, contohnya tentang Palestin, ya, saya dapati banyak lagi media-media tempatan kita dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggeris, yang melaporkan kejadian di Palestin itu dengan beberapa perkara tidak tepat lah. Contohnya Hamas dikategorikan sebagai militan. Ini bertentangan dasar luar yang kita pegang tentang Hamas. Jadi kenapa kita biarkan? Kena tegur editor-editor ni, satu. Yang kedua, saya tak dengar lagi Yang Berhormat Menteri bahas tentang DNB ni. Kami tunggu setengah jam, tak ada pasal DNB. Sempat ke nak jawab pasal DNB? Saya rasa masa tak cukup, tapi mungkin boleh saya sentuh sedikitlah, ya. Baik. Jadi menjawab tentang beberapa perkara yang telah dilontarkan, saya pohon boleh ekstra 5 minit, Puan Ketua, boleh ya? Terima kasih. Boleh. Baik, jadi menjawab tentang isu persepsi, kerajaan tidak menghalang ya rakyat daripada memanfaatkan media sosial. Isunya sekarang di ekosistem media sosial itu sendiri ada beberapa masalah. Contoh, ia banyak disalahguna oleh scammer untuk merompak, mencuri duit rakyat. Jadi perkara ini satu perkara yang perlu kita tangani secara keseluruhan. Kedua, walaupun kita ada hak untuk menyampaikan pandangan, tapi ia mesti berasaskan kepada fakta. Ya, sukacita saya maklumkan sebagai contoh, sehingga hari ini sepanjang saya berkhidmat, setakat ini belum ada seorang wartawan pun yang telah ditangkap, ditahan dan dikenakan apa-apa tindakan seperti itu. Ya. Dan tidak ada, alhamdulillah, Menteri Dalam Negeri, walaupun beliau tak ada, tidak ada satu akhbar pun, surat khabar yang dilesenkan yang telah ditutup. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita tahu, kita faham, rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan kita raikan. Cuma janganlah sehingga menyentuh isu 3R, ya, tidak menghormati institusi raja-raja dan beberapa perkara yang dilarang. Jadi itulah jawapannya. Untuk isu DNB, sukacita saya maklumkan, saya telah bertemu dengan pihak DNB, juga syarikat-syarikat telco yang diwakili oleh CEO mereka pada jam 2.30 petang tadi, dan kita telah memberikan satu kata putus mengenai tarikh untuk tanda tangan Share Subscription Agreement SSA yang kita harap dapat dilakukan dalam bulan ini, insya-Allah, bergantung kepada beberapa keputusan yang perlu mereka rujuk kepada board masing-masing. Dan mungkin ada soalan susulan. Ya, bila CEO DNB baru nak dilantik? Itu akan diumum oleh dari segi strukturnya, ia adalah di bawah MOF, ya, Kementerian Kewangan. Jadi saya serah kepada Kementerian Kewangan untuk uruskan. Ya. Baik. Last speaker, sikit ya. Yang Berhormat, saya dengar jawapan Yang Berhormat tu daripada luar dengan hebat. Saya terima kasih. Tapi sekarang ni Yang Berhormat ada sikit persepsi. Persepsinya ialah Yang Berhormat ni macam mengugut orang lah, gunakan polis nak tangkap dan sebagainya. Padahal Yang Berhormat ni seorang yang tidak wajar dikaitkan benda tu. Tapi sekarang kalau sebut Menteri Komunikasi, dia kata nanti dia ambil polis pergi tangkap. Jadi bagaimana nak hapuskan persepsi itu? Sekali-sekala ada persepsi bad boy, tak apa juga. Ya, betul. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya hargai keprihatinan Yang Berhormat Arau terhadap persepsi umum kepada diri saya. Alhamdulillah, ya, saya hanya menjalankan tugas selagi mana diperlukan, dan bagi saya yang paling penting tugas itu dijalankan, termasuklah untuk menyiapkan isu 5G sehingga mencapai 80% bagi DNB. InsyaAllah kita setakat hujung September telah mencecah 70.2%. InsyaAllah menjelang hujung tahun kita akan capai 80%. Itu yang paling penting. Saya ingin sentuh satu perkara, Puan Ibu Ketua. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pada 23 hingga 25 hari bulan Oktober yang lalu, pihak MCMC telah